Kita mulakan siaran Salam Malaysia dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini bersama dengan saya Irfan Syahwin Nasution dan pasangan saya. Saya Syafiqah Isa, RTM teman setia anda. Jadi semalam kita menyaksikan ulang tahun ke-78 RTM. Terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami sejak dahulu lagi. Juga kepada penonton-penonton setia Selamat Pagi Malaysia pastinya di saluran berita MyTV 1, 2, 3, TV1. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Click. Jadi RTM kita boleh juga tengok ni. Ini Cik Imi kita ni, Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarahnya RTM teman setia anda. Oh, peluk nombor 8 tau. 7 pula betul. Peluk nombor 8 nampaknya penuh keakraban bersama dengan awak kerja RTM. Kalau kita boleh kongsikan Syafiqah sebenarnya, RTM adalah melalui pelbagai transisi dan juga revolusi di mana kita bermula dengan radio Melaya dan seterusnya sehingga hari ini tetap menjadi teman setia anda di seluruh platform, bukan sahaja di televisyen, malah di platform digital juga. Okey, terima kasih dan tahniah diucapkan kepada RTM kerana menyambut ulang tahun yang ke-78. Okey, sedikit perincian mengenai sambutan semalam di mana platform RTM Click menerima hampir 100 juta pelawat tahun lalu. Kalau kita boleh kongsikan, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, RTM berpotensi muncul sebagai pembangun kandungan media baharu setanding pemain industri lain di negara kita. Ya, kalau jelasnya teknologi AI ataupun kecerdasan buatan merupakan peluang terbaik bagi penghasilan kandungan dan program baharu. RTM selalu memanfaatkan khazanah dan hak cipta sedia ada. Jadi kalau kita tengok juga sekarang ini RTM Click telah dimuat turun lebih 5 juta kali dan penonton penstreaman TV telah cecah 11 juta untuk tempoh Januari hingga Mac 2024. Jumlah yang agak baik, manakala untuk radio sudah cecah 17 juta dalam tempoh yang sama. Jadi ini menurut kata Fahmi Fadzil dalam rancangan naratif khas semalam, sebenarnya 78 tahun RTM tetap unggul di angka 1. Ya, jadi yang belum lagi memuat turun RTM Click dapatkan sekarang mudah sahaja, segala di hujung jari anda. Betul percuma. Betul-betul percuma. Ada bayaran, tak ada scam-scam. Tak ada. Free. Semuanya percuma. Saksikan Salam Malaysia dan juga program lain di RTM. Ya, betul. Kita kongsikan lagi ini perincian berkaitan dengan isu pelaporan berita tidak benar. Kerajaan akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Kalau kita boleh kongsikan kenyataan, tindakan tegas akan diambil terhadap sebuah portal yang telah menimbulkan kemurkaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jadi Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, portal tersebut perlu harus berhati-hati dalam melaporkan suatu perkara dan tidak menyebarkan maklumat yang berunsurkan pokok tambah dan tidak benar. Ya, sebelum ini Pengelola Bijaya Diraja Utama Sultan Pahang, Major Jeneral Datuk Muhammad Zahari Datuk Yahya berkata, laporan bertarikh 22 Mac lalu itu bersifat fitnah dan boleh memberikan implikasi yang negatif sehingga mampu mendorong kepada suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat. Paduka Baginda menegaskan bahawa titah Baginda ketika sesi taklimat pembangunan daerah Maran di Akademi Tani Nasional. Jadi biar lambat asal selamat. Betul. Irfan, sebab itulah pastikan sahih baru kongsi dan kita di RTM juga akan pastikan segala-gala berita yang tular di media sosial itu benar. Sebab itulah kita ada satu segmen yang dinamakan Pastikan Sahih, biar sahih betul. dan juga biar betul. Okey, baik, kita kongsikan kepada anda. Ini merupakan berita gembira buat semua penjawat awam di Malaysia. Terima kasih Kerajaan Madani untuk inisiatif ini. Bantuan khas kewangan aktiviti. Okey, RM500 akan diberikan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak dan RM250 kepada pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen dan akan disalurkan seawal 5 April 2024 pada hari Jumaat nanti. Jadi ini rezeki lah. Rezeki. Boleh beli baju raya baru. Betul. Untuk persiapan Syawal. Jadi hari ini juga kita akan berbicara mengenai persiapan Syawal. Bagaimana sebenarnya bukan sahaja persiapan dari segi fizikal tapi juga persiapan dari segi mental. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Kerajaan Madani. Tapi ada satu lagi berita gembira. Bukan itu sahaja penjawat awam. Satu lagi kenyataan dan insentif diberikan kepada kita semua iaitu bayaran fasa 2 untuk sumbangan Tuan Rahmah akan bermula pada Rabu 3 April nanti. Okey, dan akan diberikan kepada 8.4 juta penerima dan pembayaran akan dibuat kepada penerima berdaftar secara berperingkat, dikreditkan terus ke akaun bank yang mempunyai akaun bank iaitu pada 3 hingga 9 April dan pembayaran secara tunai melalui cawangan BSN mulai 3 April nanti. Ini kami kongsikan ya. Fasa 2 bertambah 20% kepada 1.5 bilion berbanding 1.26 bilion tahun lepas. Jadi untuk bagi kategori bujang seperti kita
kita berdua, kita akan menerima RM100. Warga emas tiada pasangan RM150. Isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM5,000 akan menerima RM100 hingga RM300. Dan isi rumah berpendapatan RM2,500 dan ke bawah menerima RM150 hingga RM650. Ya. Lagi sekali kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia Madani untuk pemberian sumbangan Tuan Rahmah untuk fasa kedua tahun ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, seterusnya ini pula berkaitan dengan subsidi bersasar. Tidak bebankan rakyat, pastikan 85% rakyat terima faedah. Jadi langkah kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi adalah bagi memastikan faedahnya benar-benar dinikmati oleh 80% hingga 85% rakyat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga berkata langkah itu juga bertujuan mengelakkan manfaat subsidi dinikmati golongan kaya selain kira-kira 3.5 juta warga asing di negara ini. Okey, seterusnya ingin kami kongsikan juga bersama dengan anda. Seperti biasalah hari Selasa kita berikan tumpuan kepada topik-topik kekeluargaan. Dan ini pula berkaitan dengan pedofilia di MRSM. Saksi diminta tampil buat laporan. Ini adalah perinciannya. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pihaknya memberi jaminan siasatan berhubung kes pedofilia melibatkan seorang guru Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Tumpat selesai dalam tempoh sebulan. Katanya seramai 4 saksi telah dipanggil ketika ini bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Jadi media suri melaporkan Polis Kelantan mengesahkan menerima laporan berkaitan seorang guru MRSM Tumpat yang didakwa melakukan aktiviti pedofilia terhadap seorang pelajar lelaki. Jadi kepada mana-mana individu yang mempunyai maklumat lebih lanjut boleh tampil ke hadapan untuk membantu pihak polis melakukan siasatan lanjut. Okey, ini pula berkaitan dengan sukan. Banyak hari ini berita-berita gembira sebenarnya Irfan. Okey, Siva Sanggari buru gelaran sulung Klasik London. Jadi Ratu Squash Negara Siva Sanggari melangkah ke final edisi sulung kejohanan Squash Klasik London berlangsung di Alexandra Palace pada Ahad. Jadi pemenang pingat emas Sukan Asia Hangzhou Republik itu mempamerkan aksi cemerlang untuk mengetepikan pemain keempat dunia iaitu Nelly Gillis dari Belgium dalam aksi separuh akhir yang berlangsung lebih 1 jam. Sementara itu, Siva Sanggari berkata beliau puas hati dengan permainan dipamerkannya sehingga dapat menewaskan Gillis yang disifatkannya sebagai pejuang. Jadi kita doakan agar Ratu Squash negara kita ketika ini mampu untuk mendapat kejuaraan di London. Jadi pemain ranking 16 ini akan berdepan dengan pemain kedua dari Mesir di gelanggang final malam ini. Okey, kita nak teruskan ataupun malam semalam. Kita nak terus ini sedikit momentum kegembiraan itu berkaitan dengan ini pula bola bawah 23. Jadi Piala Asia bawah 23 Harimau Muda berkampung 2 minggu di Doha. Menurut Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya, Juan Torres mahu anak-anak buahnya memanfaatkan persiapan selama 2 minggu di Doha sebelum saingan Piala Asia bawah 23 tahun bermula 17 April ini. Kalau kita boleh lihat di sini ada 4 pemain digugurkan dalam skuad iaitu Azam Azmi, Ruben Piren, Richard Chan dan juga Rahadiah Azli sebab ada mengalami kecederaan. Ini terjadi disebabkan perlawanan dengan Oman baru-baru ini. Okey, baik, itu di antara berita gembira yang kami kongsi kepada anda, tetapi banyak lagi perkongsian yang kami berikan kepada anda selepas ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kembalinya selepas ini dalam Bersama Malaysia untuk perkongsian yang lebih lanjut bersama dengan kami berdua.
Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Al-Mubarak. Masih lagi kita berada dalam rimpunan dan juga limpahan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini. Sedar atau tidak, kita tengok dalam situasi kita hari ini dalam bulan Ramadan membentuk kita jadi lebih baik daripada bulan ini sebelumnya. Kalaulah sebelum Ramadan kita jarang ke masjid, tapi Ramadan jadi macam rajin kaki ni pergi masjid. Bulan lain jarang nak baca Quran, tapi bulan-bulan Ramadan ni acap kali dengar je Quran. Masya Allah, rindu nak baca Quran. Sedar dalam masa yang sama, kita sebelum ni bukanlah tak pemurah, tapi bakhil sikit adalah, kan? Tapi bila Ramadan ni jadi lebih pemurah. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa tuan-tuan? Rupa-rupanya ia dibentuk dengan tarbiyah Ramadan. Sedang Nabi SAW telah menunjukkan contoh Ramadan adalah bulan untuk mendidik jiwa kita menjadi lebih baik. Kenapa? Pernah ditanya kepada Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW ditanya, qil fa ayyus sadaqati afdal? Qal sadaqatun fi Ramadan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, baginda Nabi pernah ditanya oleh seseorang, apakah sedekah yang paling afdal, paling baik? Maka Nabi SAW menyatakan bahawa sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Berarti bulan inilah bulan untuk kita praktikalkan kemurahan jiwa kita untuk berkongsi rezeki dengan sesiapa sahaja. Bahkan diceritakan dalam hadis yang lain bahawa Nabi adalah orang yang pemurah, orang yang rajin bersedekah. Apabila masuk saja Ramadan, Nabi jadi lebih pemurah. Berarti Nabi telah tunjukkan contoh kepada kita untuk sama-sama kita menjadi orang yang pemurah dan jangan rasa kedekut sangatlah dengan harta yang ada. Sebab kalau ada hari ini milik kita, mungkin esok belum tentu jadi milik kita. Maka kekalkan prinsip bahawa harta yang ada dikongsi bersama dan moga-moga bertambah-tambahlah lagi kebaikan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah buat kita, terutama dalam bulan Ramadan. Maka ayo sama-sama jadikan sebagai kapsul ini pemudah cara kita ialah untuk menyantuni dan menyantuni kita sebagai orang yang pemurah dan menjadikan kita orang yang tak lokek dengan harta yang ada. InsyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, Syafiqah. Kita akan berikan ruang ini kepada rakan kita di Melaka pula. Ya, kita nak bersama dengan rakan penyampai kita di sana, DJ Dak Asrul. Jadi apa yang menarik di Melaka? Terus saja bersama dengan rakan kita di sana, Melaka FM. Silakan. Kita mimpikan, hapuskanlah kenangan. Lagu baru dan terkini
Baiklah, terima kasih rakan pengacara Irfan dan juga Syafiqah di studio Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi secara langsung di saluran berita RTMI TV 123 dan juga di TV1. Baik, perjalanan siaran Melaka FM hari ini 2 April 2024 di Melaka FM. Pagi ini bersama dengan saya Dak Asrul di Gegar Pagi Melaka FM 6 hingga 10 pagi dan selama 4 jam, dan pukul 10 hingga 2 petang nanti anda akan bersama dengan DJ SS menerusi Pesona 10.2 dan ada permintaan lagu. Anda boleh buat permintaan lagu raya nanti dan pukul 2 hingga 5 petang anda akan bersama dengan DJ Daim. Anda boleh dengarkan rancangan Vroom Vroom, iaitu rancangan panduan otomotif di Melaka FM, dan pukul 5 petang hingga 8 malam nanti anda akan bersama dengan DJ Yat Melati menerusi pilihanku kuasa 2. Anda boleh buat pilihan lagu, 2 buah lagu, tetapi penyanyinya mestilah orang yang sama. Dan pukul 8 hingga 12.30 malam anda akan bersama dengan DJ Puja Ravati. Anda dengarkan Tadarus Al-Quran malam ke-23 di Melaka FM pukul 10 malam nanti. Itu mengenai perjalanan siaran Melaka FM hari ini. Dan sekarang saya nak kongsikan beberapa info di negeri Melaka. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka bakal menjelajah ke 13 lokasi bagi penganjuran jualan Ihsan Rahmah Ramadan Mantai Aidilfitri. Dan Esko Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Yang Berhormat Tuan Alex Siah Shuchin berkata penganjuran bermula 30 Mac hingga 7 April bagi membolehkan rakyat membeli keperluan raya pada harga yang lebih rendah. Dan menurut beliau, jualan Ihsan Rahmah itu menjelajah ke semua 3 daerah dalam negeri Melaka, yang mana ia bermula seawal pukul 8.30 pagi hingga selesai. Dan program ini bermula di Masjid Jami' Laksmana Hang Tuah Duyung pada 30 Mac, diikuti Dewan Hang Kasturi Pekan Selanda 31 Mac, Kompleks Jeprun Rim pada Sabtu April, tapak Pasar Malam Jalan Tun Telangi Kampung Tun Razak pada 2 April hari ini, dan juga Jeprun Tanjung Bidara esok 3 April. Ia diikuti beberapa lagi lokasi iaitu di Masjid Al-Faizin Payung Mengkuang Bukit Rambai dan tapak Pasar Malam Bandar Baru Melimau pada 4 April. Seterusnya di Kompleks Jeprun Tabuh Naning 5 April, Padang Bola Keranjang Taman Tambi Cik Karim, dan juga Kompleks Jeprun Pantai Kundur pada 6 April, dan diakhiri di hadapan Sekolah Kebangsaan SK Teluk Mas di Dataran Gadik serta tapak Pasar Malam Taman Melaka Perdana pada 7 April. Yang Berhormat Tuan Alex yang juga adun ke sidang berkata kerajaan negeri bersama KPDN akan terus memikirkan pelbagai kaedah terbaik bagi penganjuran jualan murah kepada rakyat lebih-lebih lagi menjelang Aidilfitri, dan jelasnya ia bertujuan untuk membantu mengurangkan bebanan kos sara hidup yang ditanggung pada masa kini. Dan tambah beliau lagi, hasil pemantauan berterusan dijalankan KPDN Melaka pada setiap hari mendapati tidak berlaku kenaikan harga begitu mendadak di negeri Melaka ini. Namun ujar beliau, sekiranya terdapat laporan daripada orang awam, tindakan segera akan diambil penguatkuasa KPDN bagi membanteras salah laku tersebut. Itu antara yang boleh saya kongsikan di negeri Melaka ini. Dan untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan pengacara Irfan dan juga Syafiqah di studio Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi. Silakan. Terima kasih DJ Dak Asrul untuk perkongsian terkini yang berlaku di Melaka FM untuk segmen Saksi Pagi. Ya, awak tahun ni balik rumah saya. Tak adalah rumah saya lah, buat rumah awak pula. Tahun lepas saya balik rumah awak kan? Tapi saya nak tunggal. Awak ada adik awak lah balik. Yelah, bagilah kat saya pula. Bagilah peluang untuk keluarga saya pula tahun ni. Tak nak balik Sabah juga. Saya dah beli tiket. Kedah boleh, Kedah? Tak nak. Jauh lah Sabah nak balik. Oi, salah lah awak ni. Siapa suruh kahwin anak tunggal? Dah tahu dah anak tunggal kan? Kita pun ada pilihan. Sebab jodoh kan? Sebab jodoh. Okey, baik. Itulah dia sedikit sketsa lah sebenarnya kan. Ini adalah situasi yang normal akan berlaku sepanjang Syawal nanti, di mana nak pilih nak balik ke kampung suami ataupun ke kampung isteri. Itu antara salah satu ragamnya lah. Ada banyak lagi sebenarnya konflik yang berkaitan dengan persiapan nak balik ke kampung ataupun persiapan untuk Syawal ini. Hari ini kita bersama dengan tetamu di studio, Pensyarakanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari SCC UiTM, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Hashim. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Doktor sihat Alhamdulillah. Doktor balik mana tahun ni? Saya balik Bangi. Balik Bangi. Rumah suami. Rumah suami. Okay, doktor sendiri dari Kelantan. Ya, saya. Kalau doktor tengoklah tadi situasi macam kami, ini situasi yang memang kita kata realitinya terjadi dalam sesebuah keluarga. Jadi apa sebenarnya cara yang lebih diplomatik untuk berbincang nak balik ke kampung siapa tu, doktor? Okey, terima kasih. Nak balik kampung siapa? Sebenarnya bila tersebut kahwin, kita ada 2 orang yang berbeza. Seorang suami, seorang isteri daripada 2 keluarga yang berbeza.
berbeza. Dan juga dia sebenarnya bergabungan dua institusi, keluarga dia dan keluarga kita. Jadi sebab tu bila ada orang kahwin, dia kata, saya kahwin dengan awak je, saya tak kahwin dengan keluarga awak. Salah lah. Dia sebenarnya kahwin dengan dirinya dan juga semua yang ada bersamanya. Keluarga dia, adik-beradik dia. Jadi bila berlakulah suatu insiden yang penting, macam hari raya, sepatutnya yang paling cantik adalah kita kena berbincang. Berbincang rumah siapa dulu. Kita ada beberapa kes yang saya pernah jumpa sampai tak pernah boleh balik rumah isteri. Mesti balik rumah suami bertahun-tahun. Sedangkan dalam hal ini bila kita sebut bila berlakunya perkahwinan, ibu bapa isteri adalah ibu bapa suami. Ibu bapa suami adalah ibu bapa isteri. Sebab tu Allah Taala bagi tidak batal dah hari sembahyang sampai bila-bila. Betul. Jadi kerana itu kita kena tunjuk hormat. Jadi bila kita tunjuk hormat, bila kita raikan ibu bapa kita, kita juga kita diharapkan meraihkan keluarga isteri juga. Jadi yang paling cantik adalah buat rotation. Tahun pertama rumah suami, tahun kedua hari raya pertama untuk bulan Aidilfitri itu rumah isteri, tahun depan rumah isteri, kemudian rumah suami. Jadi dia jadi cantik. Kalau jauh lah, kalau dekat, kalau dua-dua bertalai jaya kan. Doktor, kalau berlaku situasi yang macam doktor ungkapkan tadi itu, yang kena ikut suami setiap tahun, mungkin dengan mindset syurga dibuat tapak kaki saya, awak kena ikut saya sentiasa. Macam mana tu? Ya, itu sebenarnya antara yang selalu jadi dilema kan. Sebenarnya bila kita sebut, itulah yang antara red flag yang berlaku dalam rumah tangga. Red flag dengan Red flag. Dia kena dua-dua raikan. Sebabnya bila kita rujuk Al-Quran contoh kan, Allah sebut apa tu, kita kena menghormati ibu bapa. Ibu bapa dia, ibu bapa kita. Betul. Ihsana, wali-walidaini ihsana, dan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu hormat. Jadi bila kita balik kampung, sebenarnya kita menunjukkan penghormatan pada mereka. Pada hari itu mereka tengah tunggu anak mana nak balik, cucu mana nak balik. Dan masa yang sama bila kita buat rotation, kita akan bergaduh. Kalau yang berlaku sekarang ni undi. Bila undi dapat je rumah isteri semua, kalau dapat rumah suami semua. Jadi sebelah sana akan rasa kecil hati. Bila dia kecil hati, itu yang jadi lama-lama pendam. Kalau sampai 10 tahun tak pernah balik rumah isteri pada hari pertama, sebab yang kita selalu raikan hari pertama itulah kan, makan, lepas sembahyang raya. Jadi eloknya kita buat rotation. Kalau dekat, dua-dua PJ gitu kan. Mungkin hari pertama rumah isteri tahun ni, hari kedua pergi rumah suami. Tahun depan rumah suami pula jadi yang pertama, rumah isteri pula jadi kedua. Okey, kalau situasi macam lakonan tadi tu, kalau contohlah dia kahwin dengan anak tunggal. pasti lagi tu situasi awak dia. ada adik-beradik sampai 6 orang, 6-7 orang kan. Kita akan cakap baliklah rumah saya dah tak ada siapa-siapa dah adik-beradik. Macam mana tu? Ya, macam mana nak cari jalan cantik sekali. Sebab bila perkahwinan, dia antara yang kita kena jaga adalah harmoni. Macam mana harmoni itu nak datang? Kalau kita lebihkan satu pihak akan rasa kecil hati. Jadi dalam masa itulah perbincangan tu. Sebab tu kita kata bincang sehingga dia menjadi satu titik temu yang baik. Maknanya kena ada toleransi. Kalau anak tunggal pun kena, okey tak apalah, kali ni mungkin kita boleh balik raya ketiga ataupun raya haji ataupun tahun depan. Kita rotate ni sebenarnya dia menjernihkan keadaan. Anak-anak pun kalau ada anak-anak, dia akan nampak. Sebab apa yang kita bincang dulu kan Irfan adalah blueprint. Itu sangat penting. Kalau mak ayah bergaduh sebab satu insiden nak raya, benda tu akan masuk dalam fikiran anak dia. Maknanya, hari raya hari yang tak best. Asyik bergaduh je. Dan dia akan buat yang sama. Sebab benda tu dah masuk dalam fikiran dia. Sebab kita panggil blueprint tadilah. Blueprint tu adalah plan tindakan yang mak ayah secara tak sedar beri pada anak-anak melalui cara dia cakap, cara dia buat dan juga perkara-perkara tertentu. Macam tadi itulah hari raya perkara tertentu. Ataupun kalau anak-anak tu bergaduh, kemudian mak dia akan marah pukul yang abang. Jadi dia akan pegang. Itu adalah plan tindakan dia. Kalau anak dia nanti, dia akan marah yang sulung sebab dia kena macam tu. Sebab itu mak ayah secara tak sedar perlu bijak, perlu usaha macam mana cara nak tunjukkan contoh pada anak-anak sebab membina dia punya pelan tindakan akan datang. Okey, itu di antara ragam yang pertama berkaitan bagaimana untuk kita mendapatkan toleransi untuk pulang ke kampung, rumah suami ke rumah isteri ke dengan anak-anak lagi, dan untuk kita mencantikkan blueprint dalam keluarga. Tapi kan doktor, kalau kita nak bercakap mengenai dalam Islam ni, adakah dianjurkan untuk kita beraya beramai-ramai ataupun bagaimana?
Ya, cantik soalan tu. Kalau anak tunggal, tak ada ramai lah. Tak ada ramai, seorang je lah. Sebenarnya memang digalakkan sebab pada masa Rasulullah berhijrah ke Madinah, pada ketika itu orang Madinah ada 2 hari besar yang diorang raih. Dan Rasulullah kata Allah gantikan Yaumul Adha dengan Yaumul Fitri. Jadi 2 hari raya itu kita raihkan, Allah ganti kepada amalan orang yang sebelum tu. Jadi pada hari itu memang hari untuk bertemu, meraihkan orang tua, memberi kelebihan yang kita ada. Kalau kita ada duit, kita nak infak ke, ada jamuan, kita makan ramai-ramai. Itu memang antaranya. Cuma kita kena mengambil kira beberapa perkara. Contohnya, kita tak boleh berlebih-lebihan. Apatah lagi sekarang kita tengah menunjukkan solidariti kepada Palestin. Bila kita berbelanja dengan boros, kita mungkin pada masa yang sama macam saudara kita di sana ditimpa malapetaka, ada peperangan, ada disaster dan sebagainya. Kita berpada-pada di samping kita meraihkan, masa yang sama kita mengingat mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu mereka. Jadi kita akan berpada-pada. Itu penting sebenarnya. Ibu bapa memang dia akan tunggu anak mana balik. Jadi bila kita dah ada rotation, dia pun dah tahu tahun lepas kat mana, tahun ni rumah mak lah kan, something like that gitu kan. Dan anak pun tahu, tahun lepas kita dah raya rumah ayah, nanti tahun lagi satu rumah mak. Jadi dia punya persediaan minda tu sangat baik untuk dia plan pada masa kehidupan dia akan datang. Oh, okey. Satu lagi Ragam, okey, kita dah pilih nak balik ke kampung yang mana, suami ataupun isteri. Dilema seterusnya ialah nak tinggal di mana. Mungkin ada pasangan tu dia tak selesa tinggal rumah kita. Hotel, dia nak tidur hotel, nak homestay. Mungkin ada yang tak kenal di rumah kita. Ini pun satu dilema juga, macam mana kita nak menghadapi situasi ni, doktor? Saya pun kadang-kadang stay juga. Ada 2 keadaan. Yang pertama, memang kita ambil jalan untuk mencari kemudahan untuk mak ayah juga. Mungkin rumah mak ayah kita tu kecil, biliknya ada 3-4, tandas ada 2. Kalau semua balik, jadi keadaan tu akan menjadi sangat padat. Dan masa yang sama zaman dulu kita tak berapa faham sangat tentang perkara-perkara melibatkan pergaulan. Sebab tu dulu kita tidur gitu je ramai je kan. Sedangkan sekarang kita semakin jelas, semakin faham. Okey, kita banyak dengar ada incest lah, amang seksual lah, orang buat perkara tak elok. Jadi untuk preparation mengelak benda itu yang ada ibu bapa dia, tak apalah kita tidur dekat homestay. Jadi orang lain tidur kat situ supaya anak perempuan dia terjaga. Waktu nak berebut ambil sembahyang subuh pun tak adalah kelang kabut semua tu kan. Jadi itu antara sebab. Kalau itu yang pertama tak apa. Jadi dia kena maklum kepada mak ayah lah. Mak malah nanti saya tidur kat homestay atau apa semua kan. Dan dia mestilah kena balik homestay tu untuk tidur saja. Mestilah datang awal pagi siap sama-sama untuk breakfast. Kan, bukan datang 2 jam balik, itu dah jadi tetamu. Tapi yang kedua, kalau memang dia dalam hati dia memang dia tak seronok dengan keluarga mertua ke keluarga dia, itu tak boleh lah. Maknanya bila kita kahwin dengan keluarga dia kan. Jadi kata selalu keadaan ni jadi bila dia pergi rumah mertua. Jadi dia rasa macam tak selesa lah, kotor lah. Apatah lagi kalau antara perbezaan yang ni kaya, yang tu kurang kaya gitu kan. Jadi rasa macam tak selesa lah rumah tu. Itu perkara yang kita kena elak. So, kita telah kahwin dengan anaknya bersama dengan kemampuan keluarga dia lah. Tak bolehlah kita jadi anak orang kaya, kita macam jijik dengan rumah mertua tu. Jadi disebabkan itu alasan kita tidur di homestay ke atau hotel. Itu lain keadaannya. Sebab itu akan lagi mengecikkan hati ibu bapa. Seolah-olah kita orang miskin, menantu tak nak masuklah rumah kita. Itu kan tak bagus kan. Anak kita pun akan nampak, nanti satu hari nanti saya akan buat yang sama. Itu blueprint tak baik. Blueprint yang tak baik. Doktor, kalau berlaku situasi macam tadi kan, di mana ada mungkin pasangan yang merasakan jijik dengan kemampuan ataupun ekonomi keluarga yang lain, bagaimana untuk kita mendidik hati kita, doktor? Dalam keadaan itu sebenarnya pada awal, sebab itu kalau kita tengok kan contoh dia, saya baca ada satu buku tulisan daripada kitab pengikut kepada mazhab Syafi'i kan, Imam Asy-Syirbini. Dia tulis kalau seorang lelaki tu dia nak kahwin dengan seorang perempuan, dia kena tengok daripada kemampuan dia. Betul. Supaya dia boleh memberi pada isteri dia kehidupan yang hampir sama. Sebenarnya kat situ kalau kita nak kahwin dengan orang kaya, sebenarnya dia bersedia tak terima kita.
Kalau dia bersedia terima kita, dia bersedia terima segala-galanya. Macam tu kan. Jadi di rumah mungkinlah kita boleh ada keuangan yang kuat, kita buat rumah yang cantik untuk kita. Tapi bila kita balik ke sana, itu yang kita panggil masuk kandang kambing, mengembik. Kita maknanya put ourselves down gitu kan. Sebab ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut pasal hendaklah kamu merendahkan sayap dengan ibu bapa. Apa maksud? Kita tak ada sayap kan? Macam mana nak rendah? Maksudnya merendahkan diri kita, ego kita. Kita walau macam mana kaya pun kita, dengan ibu bapa kita kena tunjuk bahawa mereka lebih daripada kita. Bercakap dengan sopan, jangan tunjuk kita ayat-ayat kita yang menyakitkan mereka, merendahkan sayap. Sebab bahasa yang digunakan Al-Quran tu sangat cantik, merendahkan sayap. Kalau kita tengok cara literal gitu kan, apa sayap ni? Menunjukkan ego kita, betapa tinggi jawatan kita, bila balik rumah mak ayah, rendahkan. Kalau perlu kita tunjukkan macam kita ada duit, kita mewahkan mereka. Betulkan rumah mereka kan? Itu yang sepatutnya lah. Dan kalau kita boleh tengok Ragam bila nak balik ke kampung ini, dia seakan-akan ada satu pesta berlumba-lumba. Siapa bawa kereta apa, emas sampai tahap mana, kan? Gelang tu tinggi mana, baju raya ada berapa pasang. Jadi dia ada seolah-olah ada satu pertandingan di situ. Jadi ini merupakan kalau kita tengok dah jadi satu hampir budaya di Malaysia ini. Bagaimana sebenarnya kita menghadapi situasi macam ni? Ini sebenarnya budaya yang kurang baik sebab antara ipar ataupun adik-beradik ni sebenarnya dia adalah hubungan yang rapat sebenarnya. Dan kita untuk menunjuk bukan kepada mereka sepatutnya. Mereka adalah orang yang sama macam kita. Sepatutnya kita, kalau katakanlah kita ada gelang sampai sini kan, tapi kita tahu adik ipar kita tak ada macam tu, jangan pakai. Sebab kita menunjukkan kita menerima hakikat mereka. Maknanya kita ada, kalau contoh kita kata kita ada 10 gelang, kita tahu adik ipar kita atau keluarga kita tu memang ada satu, kita bawa 1 atau 2 cukup dah. Sebab bukan kita pergi untuk menunjuk, tapi bila jadi budaya, inilah perkara yang kurang cantik berkembang dalam kehidupan kita hari ini. Kita berlumba menunjuk siapa lebih ni. Kalau nak bagi duit raya pun menunjuk siapa yang tinggi kan. Tak payah sampul. Tunjuk terus berapa banyak bagi duit kan. Okey doktor, jadi di kesempatan yang ada mungkin doktor boleh berikan kata-kata akhir untuk kita mengatasi segala ragam untuk balik ke kampung raya nanti. Silakan. Ya, kita kenalah jaga hati kita yang pertama. Dan kita sentiasa kena ingat yang hari raya adalah hari untuk menggembirakan ibu bapa dan keluarga semua. Kita bukan untuk menunjuk-nunjuk, dan masa yang sama kita mesti mengambil kira juga bahawa bulan Ramadan mengajar kita perkara yang baik, iaitu merendah diri, berbuat baik kepada insan lain. Maka sempena dengan hari raya, kita menzahirkan yang kita dah guna sepanjang Ramadan itu ke dalam hari raya, bukan untuk menunjukkan siapa lebih mewah, siapa lebih homestay mana, hotel mana lebih duduk kan, macam tu. Itu tak sepatutnya begitu. Ya, jadi satu perkongsian dan juga nasihat dan juga tips yang sangat berharga daripada doktor hari ini. Jadi diharapkan agar tahun ini tiadalah ragam-ragam seperti ini untuk persiapan balik ke kampung. Yang penting kita turunkan ego, kita rendahkan sayap kita untuk bersama keluarga tercinta di hari raya. Toleransi dan juga musyawarah itu penting. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Hashim, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary ACIS UiTM untuk perkongsian pada pagi ini. Sama-sama. Okey, baiklah penonton, sekarang kita akan bawa anda semua untuk melihat satu bingkisan Ihya Ramadan berkaitan dengan Share Rezeki 2024 Santuni Pelajar Tahfiz. Kita akan saksikan terlebih dahulu. Okey. Selamat pagi Malaysia. Ramadan merupakan bulan ibadah bagi seluruh umat Islam di negara ini berpuasa bagi memenuhi rukun Islam yang ketiga. Bagi penghuni tahfiz Misbahul Falah yang terletak di Keramat, kedatangan Ramadan amatlah ditunggu-tunggu kerana dapat berbuka bersama rakan-rakan sepengajian dan keluarga, malah turut dimeriahkan lagi bersama dengan tim Share Rezeki 2024 iaitu bersama Putra Amaris, Taizo Zanders dan juga Mas Idayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang ni kita berada dekat Tahfiz Mahat Tahfiz Misbahul Falah Keramat. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan anak-anak dan juga sponsor-sponsor menyantuni dan berbuka puasa sama-sama mereka untuk beberapa hari sebelum nak Syawal. Alhamdulillah kita buat sekali juga majlis khatam hafazan Al-Quran anak-anak di sini. Alhamdulillah, so kita berkesempatan bersama dengan anak-anak untuk berbuka puasa dan menyantuni diorang, ada kasidah dan sebagainya hari ini. Memang seronok. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan terus sepanjang Ramadan ni dalam jadual lah. Kalau tak ada dalam
datang setiap hari. Alhamdulillah, kita punya share rezeki infak Ramadan sampai insya-Allah 6 hari bulan. Dalam jadual saya lah so far insya-Allah. So kita bergerak hari-hari, kita akan selepas tahfiz ni kita akan pergi ke masjid, kita akan ada pergi ke sekolah-sekolah. Insya-Allah kita ada infak ke asnaf-asnaf, rumah-rumah flat dan PPR dan sebagainya. Insya-Allah doakan. Berapa ramai yang terlibat? Yang terlibat ni hampir 150 orang dan juga penyumbang-penyumbang yang masuk lebih kurang 200 lah totally yang datang. Ini yang tempat kita terletak ni tak besar sangat tapi alhamdulillah muat cukup kan. Kita ubah sedikit kita punya tahun ini. Berkesempatan juga anak kita yang baru tamat hafazan 30 juzuk termasuk sekali dalam ni. Dan juga kita ada sembang santai Ramadan, kita tentang perkhidmatan Ramadan dan juga kita ada tadarus tadi, khatam Quran dan juga tahlil khas untuk arwah-arwah yang selalu setiap hari lah biasa bila Ramadan ni memang tak lari daripada khatam lah kan insya-Allah. Disampaikan sumbangan dan duit raya kepada pelajar-pelajar tahfiz Misbahul Falah. Saya nak cakap kat penyumbang, nak ucapkan dengan penyumbang terima kasih banyak-banyak kerana menyumbangkan kami. Semoga limpahkan rezeki, memudahkan urusan, jauh pada gangguan-gangguan. Gembira dan excited sebab meraih saudara kawan saya yang dah hafiz dan juga dapat eratkan hubungan silaturahim. Alhamdulillah sebelum ni ada pernah bersama dengan anak yatim tetapi dalam majlis-majlis yang berbentuk mungkin buku puasa ataupun majlis hiburan. Tetapi ini kali pertama saya pergi ke rumah pelajar-pelajar tahfiz, anak yatim dan sebagainya dan ini merupakan satu perkara yang sangat indah, sangat baik untuk saya terutama di bulan Ramadan. So bersama dengan Ustaz Afwan dan juga bersama dengan Dr. Faizal, Alhamdulillah kasih Taizo bermula untuk tahun ini dan selepas ini kami akan untuk bulan puasa, selepas bulan puasa raya kami akan pergi ke sekolah-sekolah pula insya-Allah untuk sarapan pagi kasih Taizo bersama dengan pelajar-pelajar insya-Allah. So kita dah ramai artis juga sebenarnya untuk tahun ini berkolaborasi dan bekerjasama. Harapnya pada tahun-tahun hadapan dan sepanjang tahun 2024 ni program Share Rezeki dapat kita teruskan sampai hujung tahun. Itu harapan saya dan juga tim Share Rezeki, tim Rekans untuk kita berkongsi rezeki ya. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih Azimah Ramli untuk bikisan Ihya Ramadan, Share Rezeki, santuni pelajar tahfiz. Okey, seterusnya kita nak membincangkan tentang satu topik. Bagaimana untuk kita memperkasa diri kita untuk menepani cabaran yang terkini. Kalau kita boleh kongsikan, cabaran ini bukan sahaja dari segi fizikal, malah mental juga, Syafiqah. Ya, jadi ini akan kita bincangkan bersama dengan tetamu di studio. Kita kenalkan Tuan Haji Mat Taib Mat, Ketua Jurulatih NLP Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua pagi? Sihat, alhamdulillah. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Baik. Pagi-pagi lagi dah. Pagi-pagi lagi kita pecut kan? Kita pecut kali ni dah. Ini kita nak meneruskan lagi momentum tu. Sebab ialah selasa bila kita cerita mengenai kekeluargaan, cabaran untuk pasangan suami isteri zaman sekarang ini, khususnya suami isteri yang terlibat dalam perniagaan yang sama. Maksudnya bekerja sama ataupun mungkin dalam satu ofis yang sama atau pejabat yang sama. Bagaimana sebenarnya untuk kita mengelakkan konflik itu terjadi? Sebab apa kalau kita lihat di media sosial sekarang, ramai yang sebenarnya jatuh disebabkan oleh masalah rumah tangga, apatah lagi mereka kerja bersama-sama ini. Ya, satu topik yang menarik pagi ini ya. Dan sebenarnya kalau kita tengok ya, kalau kita nak kata pepatah lah, bumi mana yang tak ditimpa apa? Hujan kan? Laut mana yang tak bergelora kan? Jadi itu adalah satu lumrah manusia. Apa yang berlaku sebenarnya? Kalau kita nak kata punca konflik, ya, apakah yang menyebabkan konflik? Sebaran konflik dia tak akan bermula tanpa stimulus. Maknanya saya bercakap dengan Syafiqah ataupun saya bercakap dengan Irfan. Kata-kata Irfan atau Syafiqah merupakan stimulus kepada saya. Dan setiap perkataan yang kita katakan itu dia ada power dia. Dan bukan sahaja power, tapi dia mempunyai emotional power. Jadi kita kata satu perkataan, mungkin orang tak kisah.
Tapi satu perkataan lagi, dia akan bawa konotasi, sesuatu konotasi yang akan affect dia punya neuro. Affect dia punya neuro. So it create a frame. It create a frame in the mind. So, dan dia akan buat apa? Dia akan bagi respon. Samanya respon tu dia terima, okey, tak ada masalah. Ataupun dia akan rebel, dia akan respon dengan suara yang lain. Ya, dan ini merupakan konflik. Kita tak sedar kadang-kadang kita cakap relax saja, tapi kenapa dia react yang macam itu? Jadi tidak kiralah dalam rumah tangga ke, dalam bisnes ke, partner kita kan. Jadi pada saya, pertamanya mestilah nak elakkan. Kalau kita nak elakkan, dia mestilah ada awareness. Awareness first. Then we got to accept bahawa itu map dia, itu kerangka dia, bukan kita punya. Itu kerangka, the way dia accept benda tu. Dan kalau katakan kerangkanya tidak begitu menggembirakan kita, please us, maknanya kita kena ubah the way we communicate. Kan? Dan apabila saya katakan topik menguasai diri dalam situasi masa kini kan, saya melihat kepada peningkatan mental health yang sedang berlaku. Saya melihat kepada cabaran masa kini. Contohnya kalau kita tengok selepas PKP, macam-macam berlaku. Betul. Macam-macam berlaku. PKP, berapa ramai yang meninggal, berapa ramai yang terkesan. Lepas tu kalau kita tengok berapa ramai yang hilang pekerjaan. Dan agak menarik, pada tahun 2019, dikatakan 30% rakyat Malaysia mempunyai mental disease. Tapi kalau kita tengok hari ini, saya rasa lebih daripada itu. Kalau kita tengok baru ni dengan apa ni sambutan rayanya, barang naik harga apa semua. Itu sesuatu yang akan mendatangkan konflik dalaman. Bukan saja konflik macam Syafiqah kata tadi antara suami dengan isteri, tapi dia akan mendatangkan konflik yang lebih besar. Ya? Dan kadang-kadang konflik yang lebih besar, kalaulah dia vibrate, maknanya dia debaran dia, maknanya saya vibrate konflik saya mental health, keadaan mental saya pada Syafiqah. Syafiqah juga terkesan. Irfan juga terkesan. Dia akan jadi herd mentality. Ini yang bahaya. Kalau kita tengok orang kata, oh harga barang naik. Oh, semua orang kata, ya harga barang naik. Tapi boleh tak kita kontrol harga barang naik? Boleh? Tak boleh. Ya. Saya belajar satu kes ni Irfan tahu. Waktu tu tahun 78, saya tak tahu sama ada you lahir atau belum. Tahun 78. Belum. Saya dalam kayak, pernah dengar tak OBS, Outbound School? Okey. Di Lumut kan ada Outbound School, sekolah latihan semangat apa. Saya dalam kayak. Baik. Waktu tu ombaknya dekat 2 meter tinggi. Saya masih ingat lagi seorang Captain Lee daripada Singapura, partner saya duduk di belakang. Kami tengah menghadapi ombak tu. Antara Pulau Pangku Timur dengan Pulau Pangku tu, dan kami teringat kata-kata daripada apa ni instruktor, apa jadi pun you kena fokus, you kena go on your internal, you tak boleh expect ombak akan berhenti waktu itu. You cannot control ombak. Betul. Ada waktu dia tenang, ada waktu dia akan menggila macam tu. Jadi pada saya lah, kita kena ambil kontrol balik. Dan macam saya kata tadi Syafiqah, we got to reframe balik itu. Frame benda yang tak elok, kita kena reframe balik. Bagaimana kita boleh reframe? Ya, so kita kena tengok dalam konteks yang berbeza. Katakan harga barang naik. Apa yang kita boleh buat? Konflik berlaku suami isteri. Apa yang kita boleh buat? Dia banyak solution dia. Banyak solution. There is no one solution. There are so many solutions. You can go this way, you can go this way, you can go this way, or you can go this way. Which way you want to go? Kan? Jadi kalau kita kata macam barang naik harga, mungkin kita kata, okay, I will reduce, cut. I tak akan pakai barang tu. Ataupun, I will sacrifice certain other thing untuk nak beli barang tu juga. Ataupun, kita kata, okay, barang naik harga, I kena cari income yang lebih. You see dia punya diversity dalam kita nak manage. Okey, dalam mengenangani konflik juga tadi itu, saya nak balik pada situ balik kan. Dia ada macam ni. Adakah kita melihat benda tu sebagai why? Kenapa? Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi konflik ni? Kenapa aku bergaduh dengan dia? Kenapa harga barang naik? It will not solve the problem. If you ask why question dalam satu
situasi yang negatif, dia tak akan bantu. Tapi you got to go to another frame, iaitu solution frame. The solution frame is bagaimana? Bagaimana I boleh solve benda ni? Not why this thing happen. Baik. So dia akan bawa satu keadaan di mana kapasiti kita manusia, kita boleh bertanya soalan tak? What question? What is the best question? Saya mengajar beribu orang dalam coaching, bagaimana nak bertanya soalan? Kadang-kadang pelik, orang tak boleh tanya soalan. I'm sure you all are trained to tanya soalan. So, kadang-kadang orang tak boleh bertanya soalan. So, kalau kita tengok the flow dia macam ni tau. Manusia ada 4 kuasa lah. Boleh solve semua masalah. Pertama, manusia boleh berfikir. Kedua, manusia boleh beremosi. Itu a choice. Betul. It's internal. Ketiganya, manusia boleh bercakap. You all speak, I speak, kita bercakap. Dan yang keempatnya adalah manusia boleh bertindak. Ini luaran, bertindak, bercakap, luaran, beremosi dengan berfikir, dalaman. So you have all the powers. Okay. So balik kepada tadi, the kerangka tadi, bagaimana kita frame that kerangka, sebab kita bagi makna kepada dia. Contoh tadi kan, bila konflik berlaku, kalau kita ambil konflik yang paling mudah, kalau kita ambil situasi yang berlaku sekarang, apa maknanya benda ni kepada aku? And then that will shape up you punya intention. Apa aku nak buat? Apa aku nak buat sebenarnya dalam perkara ni? Dan yang ketiganya, dia akan bertanya balik pada diri dia. Untuk apa pada aku? Kalau aku niat macam ni, apa untungnya pada aku? Dan dia akan lead to another question. Very interesting. Apa kuasa yang aku ada? Okey. Nampak? Betul. Apa kuasa yang aku ada? Oh, aku boleh fikir, aku boleh beremosi, aku boleh bercakap, aku boleh bertindak. So you apply that. Dan it must be timely. Because seminit terlewat atau seminit terawal, it doesn't apply. Okay. So you can see, you boleh handle banyak benda sebab dalam menguasai diri, tak kira di mana saja, tak kira bukan saja dalam konflik macam Syafiqah kata tadi, we can handle ourselves. It's not about what happened outside, but more of what is happening inside. Dan saya teringatlah satu kata-kata hebat daripada Robert Schuller tahu dulu. Lama dulu, mungkin buku tu pun ditulis pada tahun 60-an. When the going gets tough, apabila laluan menjadi sukar, the tough gets going. Hanya yang kental saja yang boleh melalui dia. Baik, Tuan Haji, kalau kita bercakap tentang cara untuk kita memperkasa diri mendepani cabaran masa kini kan, contohnya fizikal dan mental, saya kira kepercayaan kepada kebolehan diri sangat penting untuk kita sentiasa percaya kepada potensi diri yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana? Sure. The thing is, kalau kita tengok what drive the human values? The human values, nilai orang yang dia pegang, kompas dia, bergantung kepada kepercayaan dia. Tapi kita lupa ada 2 benda lagi di atas. Kita shape kita punya kepercayaan diri, nilai kita tadi, based on what? Based on our conscience, based on our spirituality. Baik. Kan? Dan spirituality itulah yang shape identity, dan identity yang shape value and belief. Jadi kalau dalam sebarang keadaan, kalau you ada self-resilient, you ada self-mastery, come what may, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan kita kena ingat waktu Holocaust macam tahun 42-44 ditulis oleh satu orang psikiatris yang hebat, logoterapis yang hebat, bukunya berjuta dijual bernama, tengok tak? Man Search for Meaning. Ditulis oleh Dr. Viktor Frankl. Sonju, dia psikiatris, bagaimana family-nya di wipe out, dia duduk dalam concentration camp di Auschwitz dan sebagainya, dalam worst concentration camp, orang masuk gas chamber dan sebagainya. Tapi dia tak ada, bila dia keluar habis tu, dia okey je, macam tak ada apa-apa. Sampai orang ingat dia orang yang daripada Allied Army yang datang liberate orang. Dan dalam keadaan worstnya, dia akan masuk dalam septic tank, tahu tak? Septic tank. Lubang najis tu, dia pergi duduk, dia relax macam tu je. Dan dia boleh buat.
Dia kata because nothing happen. Kalau keadaan di luar sana, orang terbunuh, nampak orang teruk, mungkin tempat lubang najis tu lagi bagus daripada duduk di luar sana. Kan? Di luar sana mungkin neraka, dalam ni mungkin dalam lubang najis mungkin jadi syurga pada dia. So the thing is how you control yourself, how you shape your own mastery. Dan kita ada 4 kuasa tadi dan kita kena map kita yang boleh shape and whatever it is. Macam saya kata tadi, Syafiqah, when you ask me the question, I am framing. And then bila I jawab, I reframe. I got to see dalam konteks yang macam mana. Ya, betul. Sebab itulah dalam cabaran ini kita tidak boleh lari. Lari ke mana pun cabaran itu pasti ada. Yang penting bagaimana kita nak menghadapi cabaran itu. Kalau tidak, sampai bila-bila kita akan sentiasa hidup dalam why? Kenapa saya miskin? Kenapa saya tak naik pangkat? Masalahnya sekarang ialah kena tukar, reframe daripada kenapa itu kepada macam mana saya nak naik pangkat. Macam mana nak kaya. Betul. Dan kita perlu gali kepada solusi yang patut kita cari. Ya. Terima kasih perkongsian yang sangat hebat dan sangat menarik hari ini daripada Haji Taib Mat, Ketua Jurulatih NLP Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Tuan Haji. Baik. Okey, penonton, sekarang ini kita akan saksikan laporan kaji cuaca yang akan diberikan. Seterusnya kita akan sebelum kita lihat kepada laporan kaji cuaca, kita akan ke Terengganu untuk melihat cerita pagi di sana bersama rakan pelapor kita Siti Jamilah Hanim Jamal yang telah pun bersedia. Silakan. Syafiqah dan Irfan di Yang ke-10, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dan hari ini kita akan mengetahui mengenai Bazar Rahmah Aidilfitri. Dan saya bawakan khas tetamu yang tidak asing lagi dengan kami di Terengganu ini, iaitu pengarah KPDN Terengganu, Tuan Saudi Omar Ikhya. Jadi Tuan, boleh perincikan berapa sebenarnya lokasi yang akan terlibat dengan Bazar Rahmah Aidilfitri nanti? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia, dan terima kasih juga kepada pihak RTM yang sudi menjemput saya pada pagi ini. Dan pada pagi ini saya ingin berkongsi tentang program Jualan Rahmah Madani di Terengganu dan juga program Jualan Rahmah Aidilfitri kepada penonton-penonton RTM Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi program Jualan Rahmah Madani PJR ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di bawah agenda Payung Rahmah Madani. Dan istimewanya pada tahun ini KPDN akan melaksanakan program Jualan Rahmah khusus bersempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan disambut pada 10 April 2024. Dan untuk makluman semua, program Jualan Rahmah Madani ini telah dilaksanakan di Terengganu bermula pada April 2023 dan kita laksanakan sebanyak 2 kali sebulan di setiap DUN yang melibatkan 32 DUN dan 8 parlimen di Terengganu. Dan kita laksanakan secara di dalam premis dan juga secara bergerak, iaitu kedai cari rakyat. Dan sepanjang pelaksanaan ini kita melihat sambutan daripada pengguna-pengguna di Terengganu amat memberangsangkan. Malahan mereka sanggup beratur lebih awal pada jam sekiranya program kita laksanakan sekitar jam 9, pukul 8 tu mereka dah menunggu pelaksanaan Jualan Rahmah berkenaan. Dan program Jualan Rahmah Aidilfitri ini kita akan laksanakan seluruh negeri Terengganu, mana kita akan laksanakan di 22 lokasi kalau di Terengganu lah. Dan maksud saya dia akan dilaksanakan secara serentak di seluruh negara bermula pada 4 hingga 6 April 2024, dan di Terengganu kita laksanakan di 22 seperti mana yang saya nyatakan tadi, dan kita lanjutkan, ada yang setengah-setengah lokasi itu kita lanjutkan sehingga 7 April 2024. Jadi konsep pelaksanaan dia tetap sama, di mana kita berkolaborasi dengan pemain industri sektor peruncitan seperti pasar raya dan hypermarket yang menawarkan penjimatan harga barangan keperluan harian di antara 10 hingga 30% lebih murah daripada harga biasa pasar setempat. Dan program ini kita libatkan kerjasama dengan agensi seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Dan
pelibatan Fama dan LKM ini kita tambah baik sewaktu pelaksanaan program jualan rahmah Ramadan. Sebab sekarang ini sedang berlangsung program jualan rahmah Ramadan, begitu juga dengan bazar rahmah Ramadan juga sedang berlangsung di Terengganu, dan pelibatan Fama dan LKM ini kita pelibatan ini dengan pelibatan ini mereka boleh menambah lagi beberapa item ataupun barangan keperluan harian seperti ayam, daging, ikan dan pelbagai hasil laut. Di samping itu barangan popular semasa musim perayaan Aidilfitri seperti kacang tanah, ketupat segera, minuman kordial dan lain-lain akan turut dijual di program jualan ramah Aidilfitri. Jadi lokasi-lokasi pelaksanaan ini para penonton Selamat Pagi Malaysia khususnya di Terengganu boleh merujuk di Facebook KPDN dan juga menerusi maklumat-maklumat hebahan daripada Radio Terengganu FM, daripada Jabatan Penerangan dan daripada UPDI di Terengganu. Jadi boleh rujuk kepada maklumat-maklumat berkenaan, termasuk juga daripada pemimpin-pemimpin setempat, termasuk daripada penghulu. Kita kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan juga pejabat daerah. Dan di samping itu KPDN Terengganu juga sedang mempergiatkan tugas-tugas penguatkuasaan pada bulan Ramadan dan menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri menerusi Ops Pantau 2024. Untuk maklumat, Ops Pantau ni berkuasa kuasa pada 12 Mac 2024 sehingga 9 April 2024. KPDN Terengganu mempertingkatkan keberadaan 118 orang anggota penguatkuasa di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan, termasuklah di pelbagai premis di pasar raya dan sebagainya, dengan menumpukan kepada beberapa perkara seperti bekalan barang, harga barang, jualan murah, penggunaan alat timbangan, penjualan barang tiruan dan pematuhan perundangan halal. Dan kita gerakkan 118 orang anggota penguatkuasa, termasuklah 58 orang pegawai pemantau harga KPDN Terengganu. Terima kasih. Okey, itu tadi maklumat yang cukup terperinci mengenai bazar Rahmah Aidilfitri yang akan berlangsung pada 4 dan sehingga 6 April sehingga 7 April ini, dan masyarakat di negeri ini boleh ke lokasi-lokasi yang seperti yang dinyatakan oleh Tuan Pengarah tadi untuk mendapatkan barangan dengan potongan harga yang sangat murah bagi persiapan menyambut Aidilfitri tidak lama lagi. Rakan tugas, kami pada anda, silakan. Terima kasih Jamilah untuk perkongsian cerita pagi di Terengganu. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Cukup dulu. Itu intro. Kalau nak dengar lebih lanjut dengan lagu Lebaran datang lagi ni. Ayo kita ke mana, Syafiqah? Ya, petang ini terus saja ke KL Central. Kita ada program CSR Mega, iaitu barakahnya Ramadan, indahnya Syawal. Wah. Okey, pada pagi ni kami cukup berbesar hati kerana kita bersama dengan orang besar, orang kuat best, iaitu Encik Mat Syahri bin Saripan, Timbalan Pengarah Bahagian Berita Ehwal Semasa, dan juga Puan Rahayu binti Wahid, Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita nampak dah ya persediaan untuk petang ni. Ini outfit yang akan ke sana nanti ni. Betul. Dah standby baju dah. Nanti kita tukar baju ni juga. Okey, apa yang akan berlangsung pada petang ini? Okey, sebenarnya program ni kita dah rancang lama. Bawah Puan Rahayu di bawah SES, kita nak adakan satu sebab bersempena sambutan Hari ATM ke-78 malam hinggalah sebulan ni kita akan rayakan. Kemudian untuk Ramadan, pengisian Ramadan dan juga sempena nak menyambut Hari Aidilfitri 3 in 1. Itu buat petang ni. Jadi Puan Rahayu ada bertemu saya dia kata dia nak buat CSR untuk best sajalah, untuk personality. Jadi saya kata go on lah. Jadi dia dapat tarikh dan masa kita akan beramai-ramai di KL Central petang ni untuk apa kata orang menyantuni pengunjung-pengunjung, pengguna-pengguna perkhidmatan, penonton awam, aliran ringan dan sebagainya, sebab KL Central merupakan nadi kepada penonton awam di kota ni. Jadi saya kata idea itu cukup bagus dan kita bawa semua personality kita ke KL Central, termasuklah yang menyanyikan lagu tadi. Itu promosi lagu sebenarnya. Kan. Ini panas-panas kan. Betul. Sejuk sikit. Okey Puan Rahayu, dengan kabarnya sebelum
sebelum ini siasat ini idenya adalah kecil-kecil sahaja. Betul. Tapi akhirnya kita megakan siasat hari ini, dan kalau boleh kongsikan tentatif pada petang ni bagaimana? Okey, dia sebenarnya macam Cik Syari cakap lah, pada mulanya kita nak buat best sahaja. Lepas tu kita nak bawa kita punya personality. Tapi bila kita bersama-sama dengan beberapa rakan strategik, dan ramai rakan strategik kita yang berhasrat untuk sama-sama menyumbang untuk program kita petang ni, dan makin lama makin besar. Lepas tu bila kita maklumkan dalam mesyuarat direktorat bersama dengan tim pengurusan RTM, dan semua insya-Allah dengan kita punya KP Datuk Cik Mi, lepas tu kita punya Tuan Nasa dan juga Puan Puteri, insya-Allah sama-sama akan hadir. Untuk petang ni sebenarnya kita akan bermula pukul 4.30 petang. Okey, 4.30 petang tu kita dah war-warkan dengan kita ada DJ, ada 18 orang personality kita. Mula-mula macam masuk yang dua yang ni. Ya, masuk yang mula-mula rasa macam sikit. Tiba-tiba macam banyak pula kat poster tu. Mula-mula macam tak ramai, tak ada sambutan, tapi makin lama makin semua orang excited kan. Okey, kita mulakan dengan 4.30 petang lepas tu, dan sebenarnya tujuan kita adalah untuk mempromosi kita punya rancangan, mempromosi kita secara dekat kita punya personality yang selama ni orang tengok dekat kaca TV. Lepas tu dah macam especially kan macam kita punya pembaca berita, bila orang tengok sangat serius, sangat tenang bila di kaca TV, tapi kita tengok sisi lain mereka hari ni. Mereka boleh nyanyi macam Farhatul, macam Syai, dia boleh menyanyi. Lepas tu dan satu lagi kan kita kan betul-betul alhamdulillah dengan Irfan, dengan Syafiqah, insya-Allah petang ni memang akan havoc KL Center, beramai-ramailah datang. Kit makanan kita memang sangat banyak insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Dan satu lagi sebenarnya tujuan kita adalah untuk menyantuni dan juga untuk supaya semua orang dapat berbuka puasa dalam keadaan yang segera, sebab Nabi Muhammad pun cakap barang siapa yang menyegerakan untuk berbuka puasa itu adalah sebaik-baik amalannya kan. Okey, sebab Warayu. Dia sebenarnya kan pada saya lah selalunya orang buat CSR menyantuni anak yatim, menyantuni orang tua, tapi ini lain. Dia sebab apa tahu idea ni tercetus, sebab saya adalah orang yang sentiasa akan tak sempat berbuka puasa kat rumah. Sentiasa akan dalam keadaan dalam perjalanan, dalam keadaan jam. Tapi tak pernah insaf, tak pernah nak simpan air ke kan. Masih sama je. Sama je, tak pernah. Lepas tu ada sekali tu lagi 2 minit lagi nak azan, tiba-tiba ada orang dekat traffic light ada orang ketuk cermin kereta saya. Tiba-tiba dia bagi pack makanan, ada kopi. So waktu tu saya rasa macam wow, saya rasa macam tersentuh, benda tu mengingatkan saya sampai ke hari ini. Dan menyebabkan saya amat gembira. So itu sebenarnya. Akhirnya jadilah mega. Itulah daripada petang ni, daripada 2 lagu jadi 4 lagu, jadi 6 lagu. 7 sebenarnya. 7. Ada lagi kita tak tahu. Ada lagi tambah. Okey, kalau boleh kongsikan lagi di manakah edaran kit makanan itu akan diberikan? Okey, kit edaran makanan tu satu kita akan edarkan di sekitar konkos di ruang lega tu. Okey, lepas tu dan juga kita akan ada di dalam ETS. Kita Datuk Syafiqah dalam ETS. Dan apa nama ETS tu ada untuk yang perjalanan melalui LRT, komuter dan ETS kemuncaknya kita akan edarkan kepada orang ramai yang menaiki ETS petang ni 6.30 petang. 6.30 petang ke Padang Besar. Jadi pengunjung ataupun pengguna ETS petang ini yang bergerak dari KL Central ke Padang Besar berpeluang mendapatkan buatan istimewa daripada RTM lah, daripada Syafiqah, daripada Irfan. Tapi kena keluar balik, jangan ikut pergi Padang Besar. Besok tak ada orang dekat sini. Lalu tak ada siapa jadi pengacara. Tiba-tiba dah dekat Padang Besar. Disebabkan CSR kali ini dah menjadi mega, siapa di antara rakan strategik yang terlibat untuk petang ini? Okey, untuk petang ni kita ada Pernas, kita ada PNB Investment, kita ada Gloria Jeans. Okey, dia orang akan buka kios dekat situ, semua orang akan dapat kopi insya-Allah. Free percuma. Ya, semua percuma. Ya, betul. Okey, kita ada Gardenia, kita ada ramai lagi rakan strategik yang bersama-sama berhasrat untuk menyumbang, sebab dia tahu kalau menyumbang terutama sekali di bulan Ramadan, pahala dia lebih berganda-ganda. Betul. Lokasi pentas utama sebab mungkin ramai yang teruja nak tengok kita nyanyi lagu lebaran datang lagi. Ya, selain persembahan daripada personality kita lah yang ada
Irfan, Syafiqah dan lain-lain. Kita juga ada persembahan eksklusif. Tapi saya tak boleh reveal kat sini. Nak tahu, kena tengok secara langsung kita di live TikTok ataupun SBIV Live Berita RTM. Siapa yang akan buat persembahan. Dan kita juga akan berita langsung betul di berita. Betul. Untuk berita wilayah. Pada masa sama, selain kita nak promosikan program-program kita sebenarnya raya lah, of course program berita ataupun Ewas Masa RTM, kita juga nak mempromosikan RTM Klik pada masa yang sama. Tujuannya macam ni, pada hari raya nanti, ketika kita sedang beraya lah, kita pergi masak saudara, balik kampung, pengunjung ataupun penonton atau pendengar RTM masih berpeluang mengikuti siaran kita melalui aplikasi RTM Klik. Hanya di handphone ataupun smartphone masing-masing. Takkan kita mau orang nak cari TV, nak cari radio kan, untuk mendengar radio ataupun menonton berita dan sebagainya. Jadi kita nak mempromosikan tu kerjasama kita dengan bahagian media digital interaktif. Mereka akan turun sama-sama untuk kita promosikan RTM Klik sekali lah, supaya orang ramai dapat maklum bahawa RTM sekarang bukan hanya boleh dilihat di TV dan radio, malah di platform OTT RTM Klik. Jadi kerjasama ini sampai kita edarkan, kita juga akan edarkan flyers QR code RTM Klik lah. Takkan tengok Syafiqah dekat TV. Jadi mungkin malam raya ke sambil sembang makan kuih batang buruk ke kuih tak, boleh tengok program kita. Itu tujuan kita sebenarnya. Okey, kalau mungkin Cik Syarif kongsikan apa di antara ciri-ciri menarik yang ada di RTM Klik untuk kita jual sekarang kepada mereka. Mari. Pertama, dia betul-betul percuma. Tak payah nak bayar, easy access kepada RTM Klik. Kedua, dia sangat user friendly. Maknanya dalam tu ada streaming siaran TV kita, radio online kita, ada 34 stesen. Kalau minat Johor FM, dengarlah Johor FM walaupun dekat Perak, kat Kelantan atau Sabah Sarawak. Minat Kelajuan Klasik, seluruh negara boleh tengok. Dan juga kalau kita berada di luar negara pun kita boleh dengar. Boleh akses. Dan selain tu macam saya sebut tadi lah, nak tengok Selamat Pagi Malaysia, kita akan bersiaran hari kedua Betul. Hari kedua. Yes. Kami juga. Nampak tak raya. Jadi sambil kita masak ke, sambil kita bersama keluarga, sahabat andai, jadi tak perlu tengok TV, kita boleh akses. Dan saya nak mengharapkan lebih ramai lagi pengunjung dan juga penonton untuk download. Kita nak dapatkan target yang tinggi untuk RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, mungkin boleh berikan sedikit impak untuk petang ini, apa yang diharapkan sebenarnya? Okey, sebenarnya satu, kita harapkan bahawa semua pengunjung-pengunjung insya-Allah akan dapat kit makanan daripada kita. Okey, sebab apa? Satu yang utama adalah bila kita memberi senyuman daripada pengunjung tu yang memang akan membuatkan kita sendiri rasa gembira. Okey, kemudian yang bagi tu Irfan. Ya kan. Irfan, Syafiqah, Fani, Sufi. Satu lagi di samping tu kita macam kita cakap daripada awal tadi lah, kita nak memperkenalkan semua personaliti kita. Sebab pembaca-pembaca berita kita macam Irfan, Syafiqah orang dah kenal, tapi macam kita punya pembaca-pembaca berita macam Anas, Awatif yang memang baru kan. Lepas tu diorang pun belum lagi bersama-sama dengan penonton, sebab membaca berita memang dibaca kat studio je kan, melainkan macam Irfan dengan Syafiqah memang akan ada SPM di lokasi, akan bersama-sama dengan penonton. Tapi mereka ini pengalaman baru untuk mereka, supaya mereka lebih yakin dan mereka lebih berani. Dan satu lagi, sebenarnya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya rakan strategi untuk lokasi, iaitu MRCB dan juga KTMB yang memang sangat-sangat membantu kita, sangat-sangat memberi. Dia kiranya contoh kalau kita tak minta pun dia bagi. Sangat-sangat bagi kerjasama yang sangat baiklah untuk program kita petang ni. Jadi jangan lupa datang beramai-ramai. Kalau yang tak ada menggunakan perkhidmatan pun tak apa. Datang je. Boleh ambil kit makanan dan juga mendengar persembahan. Betul. Dan boleh mengenali kami secara lebih dekat dan rapat, insya-Allah. Boleh jumpa Irfan, Syafiqah, jumpa bos kat sana. Bersama dengan kami lah, keluarga RTM. Betul. Teman setia anda. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Mat Syariban Saripan, Timbalan Pengarah Bahagian Berita Ewas Masa, dan Puan Rahayu Meti Wahid, Timbalan Pengarah Seksyen Ewas Masa, Bahagian Berita Ewas Masa untuk perkongsian pada pagi ini. Kita jumpa nanti di KL Central, insya-Allah. Okey. 4.30 petang untuk persembahan dan perkongsian serta pengedaran kit makanan. Ya, betul. Okey, seterusnya kita nak melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Terus saja bersama dengan Pegawai Met Malaysia. Silakan.
Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Seperti yang sedia maklum, sekarang kita berada pada fasa peralihan monsun yang secara lazimnya angin akan bertiup dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km per jam. Dan keadaan ini berpotensi untuk menghasilkan hujan berseribut petir di sebelah petang, terutamanya melibatkan bahagian pedalaman Semenanjung, pantai barat di Semenanjung dan juga di bahagian selatan dan tengah negeri Sarawak. Dan buat masa ini juga tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Hujan yang berlaku semenjak dari awal pagi tadi melibatkan bahagian pedalaman negeri Pahang dan Selangor telah pun dilihat beransur reda. Namun hujan renyah yang kini dicerap di bahagian Kelang ini juga akan beransur reda sedikit masa saja lagi. Keadaan tiada hujan dan cerah diperhatikan di Semenanjung pada pagi ini akan berterusan sehingga ke awal petang nanti. Berbeza keadaan di negeri Sarawak, keadaan cuaca lembap yang berlaku sejak dari tengah malam tadi masih lagi berlaku di kebanyakan bahagian tengah dan utara negeri Sarawak. Dan kami jangkakan hujan lebat yang kini sedang berlaku di bahagian Kapit, Mukah, Bintulu, Limbang dan juga Miri ini akan beransur reda menjelang ke tengah hari nanti. Keadaan cuaca cerah juga diperhatikan di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah yang dijangka akan berterusan sehingga ke awal petang. Baik, menjelang ke petang nanti pula, Malaysia masih lagi meramalkan hujan lebat berseribut petir boleh berlaku bermula dari negeri Perlis sehinggalah ke negeri Johor dan akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga di kebanyakan bahagian di barat Johor. Keadaan cuaca sedikit kering dijangkakan bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Timur Pahang pada petang nanti. Untuk negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap akan lebih tertumpu di bahagian selatan dan tengah, begitu juga di bahagian pedalaman. Hujan lebat masih boleh berlaku pada sebelah petang nanti untuk negeri Sabah melibatkan bahagian pedalaman, Sandakan dan Tawau. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Apa yang kamu buat semalam dah melampau, Fendi. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, pukul beluk. Kamu macam-macam hal lah kau buat kat kampung ni. Aku tak sampai malukan ayah macam ni tau. Engkau ni kena tinggal sebab kena tepuk tupai. Kau kerajaan kau lah. Ya. Jangan balik. Kalaulah anak orang lain dapat keputusan bagus macam Una dapat. Dah lama dah mohon iltizam dirikan Selangor. Bukan ikut nafsu nak kahwin muda. Tapi kita kena bertahan tau, Una. Doa-doa mak ni yang Allah makbulkan. Saya ada bengkel kawan saya kebetulan dekat dengan sini. Dia boleh datang tukar tayar motor awak yang bocor ni. Betul ke ni? Kau ni kan aku tengok kan. Kau dah pandai atur, kau dah pandai rancang. Hai, nampaklah macam ayah juga. Ayah pun pandai atur juga. Tak payah nak sebut nama ayah kat sini. Dia bukan percaya pun apa kita buat ni. Allah Akbar. Cikgu Janel!
Itulah dia sedutan telemovie Ayah Panggil Balik di mana akan ditayangkan nanti TV2 pada 19 April. Kalau kita boleh kongsikan sedikit tentang telemovie ini, merupakan isu-isu yang berlaku di dalam Malaysia, lagi-lagi negeri Selangor. Ya, jadi ianya memperlihatkan usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor dalam menangani segala isu dan juga permasalahan khususnya di negeri Selangor. Jadi, telemovie Ayah Panggil Balik 19 April 2024 jam 9 malam di TV2. Hari ini kita bersama dengan Exco Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor Yang Berhormat Tuan Borhan bin Aman Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang dah jadi satu trending dan juga viral ya sekarang ini. Memang semuanya mengeluarkan drama, telemovie. Tapi untuk tahun ini, kenapa Kerajaan Negeri Selangor mengeluarkan telemovie? Berbanding tahun lepas ada drama, tahun ini lain. Kali ini kita buat kelainan sedikit. Sebab tahun lepas kita buat drama yang pendek, 45 minit. Dan kita sebelum tu kita ada buat hiburan dalam bentuk nyanyian, musikal dan sebagainya. Tapi nampak bila tahun lepas kita cuba ke arah membawa dalam bentuk drama, dia punya kesan dia ya ataupun impak dia kepada masyarakat lebih nampak sampai mesej tu. Jadi kali ini saya mencadangkan supaya kita buat lebih panjang ni telemovie 1 jam setengah. Yang mana kita menampilkan pelakon-pelakon yang agak hebat-hebat yang terkenal dan juga kita masukkan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Kita nampak tadi tu. Ya. Dan beliau juga menjadi pelakon tambahan ataupun Tuan Kamil sebagai main peranan untuk bagaimana drama ini boleh diperkasakan lagi dengan adanya Datuk Menteri Besar sendiri berlakon bersama dengan pelakon-pelakon hebat dalam telemovie ini. Baik, jadi mungkin boleh kongsikan kepada kita di antara sinopsis berkaitan dengan telemovie Ayah Panggil Balik. Jangan semua, sikit-sikit. Sikit ya. Kalau nak semua tengok pada 19 lagi pula. Cerita ni agak menyentuh. Di situ kita ada mesej kekeluargaan, kejiranan, masyarakat, pemimpin dan sebagainya. Jadi cerita ni agak menyentuh hati dan perasaan ya. Bila kita tengok peringkat awal bagaimana keluarga mereka ni seorang ayah menghalau anak dia, 2 orang ni. Mereka ada melakukan kesilapan sedikit semasa di kampung dan kedua-dua anak ni merajuk ke bandar dan membawa diri dengan perasaan dendam. Ya, jadi sampai di bandar mereka dapat perubahan dengan cara berniaga dan ada orang yang membantu bagaimana untuk mereka berdikari dan sebagainya. Dan rajukan mereka ni menyebabkan sehingga ibu mereka meninggal dan ayah mereka sakit. Akhirnya bertemu juga, tapi ada jalan ceritanya yang agak kita tengok ada kelakar, ada yang menyentuh hati dan perasaan dan ada kemasyarakatan dan mesej-mesej istizam. Program-program kerajaan negeri diselitkan dalam itu supaya mesej itu sampai terus kepada masyarakat. Okey, kalau kita lihat nama-nama besar yang terlibat dalam telemovie ini, Zaidi Omar, Fazlina Ahmad Daud, Aliza Syadan, Syafin Naswib dan lain-lain. Bagaimana dari segi pemilihan pelakon ini? Ya, sebelum kita bersetuju untuk menerima drama ni ataupun telemovie ini, kita melihat tajuk dia dan kita melihat siapa pelakon-pelakon dia. Okey. Jadi saya bersama Abang Mi, pengarah. Saya mencadangkan nama-nama yang diberi kepada saya dan mereka-mereka ini saya tengok sering ada nama dalam lakonan dan mereka ni nampaknya memberi kerjasama yang begitu baik. Sebab pertama saya pesan kepada pengarah, make sure mereka ni disiplin untuk hadir. Sebab nak dapatkan masa tarikh Datuk Menteri Besar tu bukan senang. Jadi saya juga salah seorang juga cameo lah. Masuk dalam kita jadi rakan surau kan. Jadi mereka dah bersetuju. Sebab saya kata kalau tidak ni kita tak boleh nak adjust time tu, yang susah nanti pengarah. Sebab Datuk Menteri Besar dengan masa dia hanya 1 hari saja. Dalam 10 scene tu 10 hari selesai. Jadi alhamdulillah sebab pengalaman kita yang lepas kita pernah berlakon bersama Datuk Jalaluddin apa semua dan kali ini nampak dah ada keselesaan sikit. Jadi alhamdulillah biasalah dengan skrin layar. Okey. Boleh layan lah. Baik, kalau boleh kita kongsikan kenapa uniknya telemovie ini berbanding yang lain dan kenapa penonton wajib untuk saksikan? Ya. Telemovie ini wajib kita tonton dan kita pastikan keunikan dia kerana mesej yang kita sampaikan. Istizam ini melalui drama ini lebih berkesan. Sebab sebelum ini kita melalui media massa
poster, billboards, melalui agensi-agensi kerajaan, tapi mungkin tak sampai terus ke dasar, ke luar-luar bandar dan sebagainya. Tetapi yang ini, drama ataupun telemovie yang 1.5 jam ini melibatkan bila siaran dipancarkan di TV, bukan sekadar rakyat Selangor, ya, seluruh Malaysia akan melihat bagaimana kerajaan negeri Selangor menangani, menyantuni masyarakat Selangor. Kita mempunyai penduduk 7.2 juta, antara yang tertinggi di Malaysia. Kalau dibandingkan, dicampurkan Negeri Sembilan, Johor dan Melaka, baru sama dengan penduduk negeri Selangor. Jadi inilah satu cara yang kita nak menyampaikan etizam atau program-program ataupun inisiatif kerajaan kepada rakyat. Jika Yang Muhammad juga boleh kongsikan apa di antara inisiatif yang diberikan kepada rakyat Selangor, khususnya di bawah portfolio Datuk sendiri? Ya, di bawah portfolio saya ada bawah perumahan. Ya, kita ada Rumah Selangorku, Rumah Idaman, dan kita ada Smart Selangor, sewa Smart Selangor. Dan ini banyak program-program antara membantu memiliki rumah, ya, bagi yang baru berkahwin dan sebagainya. Dan juga kita di bawah kebudayaan, di dalam drama ni atau dalam telemovie ini kita ada selitkan bagaimana mereka untuk bergiat dalam memastikan kebudayaan negeri Selangor itu, identiti negeri Selangor dapat ditonjolkan dengan aktiviti-aktiviti bengkel-bengkel yang kita adakan. Jadi dalam tu kalau kita tengok Amira drama kan, dia berlakon bagaimana bermain gendang, ronggeng. Ronggeng itu adalah identiti negeri Selangor. Jadi itu antara yang kita masukkan elemen-elemen budaya dan juga bantuan-bantuan kerajaan seperti Jom Shopping, SME bagi warga emas dan banyaklah. Dalam tu kita Tuan Kamil ni ataupun Datuk Menteri Besar sendiri yang banyak memberi penerangan dan dalam dialog-dialog dia tentang program-program kerajaan negeri. Kalau Wabi boleh kongsikan juga di sebalik penggambaran untuk telemovie ini, mungkin apa yang menarik yang terjadi sepanjang proses tersebut? Antaranya saya bukan pertama kali, sudah kali kedua pun berlakon dengan Ropi ni. Jadi sekarang pelakon lah. Jadi pelakon. Itu pun pasal ni program kerajaan negeri, jadi kita masuklah. Jadi cuma yang jadi kita sebab dia latah kan. Bila dia latah banyak kali cut lah. Kan? Sehingga kan dalam hal tu kita ada main meriam, bunyi mercun tu sampai habis mercun sebab dia latah. Bila dengar bunyi kuat, jadi kita bersabarlah. Saya kata beginilah nak jadi pelakon, selalu kena ni. Dan Datuk Menteri Besar pun cabarannya di antaranya dia dalam kesuntukan masa. Jadi dia perlu pick up dengan segera. Tapi alhamdulillah dah mungkin Datuk Menteri Besar pun dah kali kedua bersama dengan kita yang pada tahun lepas. Jadi kita tak perlu menghafal sangat skrip tu. Yang penting kita tahu sinopsis kan. Jadi berlakon dengan orang hebat ni, kita pun kena jugalah. Betul. Itu sebab kita tengok hari ni YB duduk santai je. Dia natural, tak risau pun. Pada biasa. Dah biasa pakai bro. Baik, kalau boleh dikongsikan kata-kata dan juga promosi untuk saksikan telemovie Ayah Panggil Balik, silakan. Okey. Kita akan buat tayangan pertama pada 19 April, hari Jumaat. Iaitu minggu kedua Hari Raya. Sebab apa kita pilih minggu kedua Hari Raya? Kerana kalau Hari Raya ketiga orang masih sibuk dengan berhari raya. Pada minggu kedua mungkin dah santai dengan keluarga. Cuma pesan saya, sediakan kuih, air kopi dan jangan lupa letak tisu sekali. Itu yang paling penting. Sebab dia akan menyentuh hati dan perasaan. Jadi dan tayangan kedua akan pada TV1 21 hari bulan jam 1.30 hari TV1. Dan juga Selangor TV juga akan ada buat rakaman dan sarian untuk penyiaran. Kalau terlepas juga anda boleh saksikan di RTM Click. Betul-betul percuma. Okey, kalau nak saksikan cameo Muhammad kita, jangan lupa saksikan telemovie Ayah Panggil Balik. Saya tak sabar tengok sebenarnya bagaimana lakonannya nanti. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Borhan bin Aman Shah, Exco Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor untuk perkongsian telemovie Ayah Panggil Balik. Okey penonton, apa kata sekarang ni kita bertiba seketika, teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Lagi program bantuan tunai palsu dikesan.
pesanan bagi memancing pelanggan dihantar secara rawak menerusi aplikasi teks. Sekiranya diklik, pengguna akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga mirip laman sesawang asli. Semakan pasukan biar betul mendapati ia taktik lazim digunakan sindiket. Pelbagai skim bantuan palsu dikesan disebar menerusi kaedah sama, antaranya sumbangan tunai rahmah, bantuan khas Ramadan dan bantuan sara hidup. Mereka yang terpedaya berisiko jadi mangsa penipuan atau kecurian data. Bukan setakat tak terima bantuan yang ditagih, wang simpanan juga dikuatiri boleh lesap. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Tak perlu sumbang statistik kes jenayah penipuan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Tahniah RTM atas perjalanan RTM selama 78 tahun. Semoga RTM terus unggul menyebarkan maklumat yang sahih dan tepat, membina masyarakat bermaklumat dan membawa Malaysia ke hadapan. Teruskan kecemerlangan industri penyiaran negara. RTM, teman setia anda. Syafiqah, baju raya dah ada? Dah. Kuih raya? Baru nak beli. Langsir baru? Belum siap. Minda? Dah prepare belum? Itulah pasal Minda ni mental ni, macam mana kita nak buat persiapan mental ini. Sebab apa, hari raya ni memang satu sambutan yang beremosi sebenarnya. Selain kita nak menyambut kemenangan, kita habis saja daripada Ramadan, ada juga yang berduka sebenarnya akibat kehilangan insan-insan yang tercinta. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mempersiapkan mental dan juga minda kita untuk menghadapi Syawal ini. Bersama dengan kita di studio ialah Dr. Wan Fikriah Dania, pakar psikologi dan pakar perubatan
alternatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam saya cakap tadi itulah, mungkin dalam pada kegembiraan ada juga yang berduka. Betul. Dengan insan-insan yang tersayang. Betul. Jadi untuk persiapan menghadapi Syawal, khususnya kepada mereka yang dalam situasi sedemikian, bagaimana doktor? Okey, jadi persediaan minda ni mesti kena ada di waktu kita Syawal. Sebab hari ini hari yang penuh kesyaduan, orang kata keinsafan. Jadi macam mana kita nak sediakan mental kita menghadapi keadaan tersebut kan? Mestilah sedih bila tak ada orang yang tersayang contohnya kan. Jadi dari situ kita kena ikhlas dan reda lah. Dan prinsip saya lah selalu kita kena ikhlas, reda dan pasrah. Jadi kita berserah lah sebenarnya kan. Tapi tak katakan tak ada orang tersayang, kita tak boleh raya. Sebab apa? Raya ini satu kemenangan untuk sebab kita dah puasa sebulan kan. Untuk orang Islam menyambut kemenangan itu. Dan kehidupan perlu diteruskan. Betul, kita kehidupan perlu diteruskan. Move on dan moving forward. Okey, doktor. Hari Raya ni Aidilfitri sangat ditonim dengan acara salam bersalaman, minta maaf kan. Tapi kalau ada orang yang tak bersedia untuk memaafkan, akan berlaku lagi pertilakahan yang selepas itu. Jadi bagaimana untuk kita menyediakan mental kita untuk Hari Raya itu, kita kalau boleh kita berikan kemaafan. Okey, sebenarnya kita kena ready lah. Ini malam-malam terakhir Ramadan dah. Lagi 9 hari kita nak menyambut ke Ramadan. Betul, 9 hari kan? Okey, jadi kita menuju ke Ramadan. Masa inilah kita kena banyak mengikhlaskan orang-orang ataupun kita memaafkan orang-orang di sekeliling kita kan. Jadi kita nak menghadapi orang itu bila kita berjumpa, kadang-kadang saudara lah paling dekat kan, saudara. Kadang-kadang mungkin ada perselisihan faham. Jadi kita kenalah maafkan. Kita akan rasa macam berat kan. Maaf ni sebenarnya berat. Tapi tak mudah untuk diucapkan sebenarnya. Tapi bila kita reda dan kita ikhlas dan kita pasrah, insya-Allah kita boleh hadapi benda tu. Sampai bila kita nak lakukan macam tak bermaafan, gaduh-gaduh kan. Sebab hidup pun takkan tenang kalau kita gaduh-gaduh ni kan. Jadi mulakan senyuman. Mulakan senyuman kita. Jadi okey, tak apalah. Saya lupakan kosong-kosong. Kosong-kosong katakan. Okey tak nak gaduh-gaduh dah, saya minta maaf kan. Jadi saya minta maaf dengan apa yang saya nak buat tu. Jadi kita orang kata bila kita dah maafkan tu, kita rasa tenang tau. Kita rasa bebas. Sebebas-bebasnya. Jadi kalau orang tu tak nak maafkan kita, itu antara dia dengan Allah lah. Bagi saya. Tapi bagi kita memaafkan ni memang sangat susah sebenarnya. Lagi-lagi ada perkara-perkara yang orang kata yang buat kita annoying sangat, yang rasa macam berat sangat kan sebenarnya untuk memaafkan kelakuan orang tu. Kadang-kadang kita kena fikir kalau secara positif, mungkin orang tu kita rasa kita dah baik kan. Mungkin orang tu dia nak belajar lagi baik sebenarnya. Tapi dia tak tahu macam nak buat baik. Kadang ada orang dia tak tahu macam nak buat baik. Kadang tingkah laku dia, percakapan dia ingat biasa-biasa, tapi bagi orang lain mungkin luar biasa. Mungkin menyakitkan hati. Jadi dari situlah setiap percakapan kita sebenarnya kita kena tapis. Betul ke, ataupun kita bila kan kita penuh emosi sebenarnya kan. Saya pun penuh emosi kadang-kadang kan. Tapi saya akan tapis balik. Saya akan tapis balik, saya akan saya minta maaf ya. Tadi saya cakap saya minta maaf. Mungkin kata-kata saya ni mungkin menyakitkan hati macam tu kan. Jadi kita tak nak kadang-kadang seorang tu kita tahu cakap kita ni mungkin tak ada apa-apa, kita rasa kita marah, tapi tiba-tiba orang tu rasa macam tersentap dengan perkataan kita, terkesan dengan perkataan kita kan. Jadi mungkin membuatkan orang tu lebih macam depres. Kadang-kadang pesakit-pesakit ni banyak kadang-kadang pesakit saya hadapi ni dia depres dengan kata-kata orang. Terlampau memikirkan kata orang yang nak bagi kat dia. Macam tu. Itulah kalau kita nak balik ke kampung, persediaan dari segi fizikal satu perkara. Betul. Tapi persediaan dari segi mental dan emosi untuk menerima soalan cepu cemas. Dia cepu cemas, dia cemas. Kita dengar soalan tu kita cemas. Bila nak kahwin, bila dapat anak, anak nombor 2, yang itu. Sebab tu saya kata persiapan mental tu kena ada. Jadi kita dah tahu dah, okey saya dah kahwin lama, contoh kan, saya dah kahwin lama, tak ada anak lagi. Jadi kita tahu dah perkataan-perkataan tu. Mungkin ada orang dia sangat sensitif dan dia rasa macam tak naklah pergi mana-mana, tak nak jumpa orang. Sebab apa? Dah berapa 10 tahun kahwin masih tak ada anak. Kadang-kadang masih lagi 2-3 tahun kahwin tak ada anak. Kan? Jadi persediaan tu pentinglah, tak apa. Rezeki tu Allah bagi. Kita kena jawab perkataan simple je. Kan? Tapi saya nasihatkanlah bagi macam orang-orang yang tahu kita punya masalah. Contoh tak ada anak. Ataupun orang tu dah baru menjanda atau menduda. Kan? Janganlah mengeluarkan perkataan-perkataan macam tu. Mungkin anda tak tahu perkataan itu
itu mungkin memberi kesan yang mendalam bagi seseorang dan boleh mengacau, orang kata mengganggu mental dia. Jadi jaga perkataan. Amalkan konsep kalau tak bagi tahu jangan tanya-tanya. Kan? Kalau kita tak pasti jangan kongsi. Jadi tak tahu jangan tanya-tanya. Tak tahu jangan tanya. Selalu jangan kongsi kan. Ni jangan tanya-tanya. Kan? Dan tahu tu jangan tanya-tanya. Mungkin anda tak tahu perkataan anda itu mungkin akan membuatkan seorang itu terkesan dan boleh kacau jiwa dia dan mental dia. Ya, dan kalau kita nak bercakap sedikit mengenai persiapan kepada ekonomi keluarga kan, lagi-lagi Syawal ni akan datang seiring dengan masuknya persekolahan anak kita nanti kan. Jadi bagaimana untuk kita ada satu mindset untuk kita menjaga dan mengawal keadaan ekonomi keluarga. Sebab tu kita kalau berbelanja ni kena berpada. Baru budak buka sekolah, lepas tu nak raya pula, mesti keadaan tu rasa macam kabut kan, kelang kabut. Macam nak anak sekolah lagi, nak bayar yuran lagi, dia nak raya pula. Langsir baru lagi tak beli. Langsir baru lagi. Kan, bagi saya peraya ni sambutlah dengan sederhana macam tu kan. Macam saya pakai je baju apa yang ada kan. Tak ada nak beli-beli baru sangat macam tu. Langsir pun tak tukar-tukar baru kan. Berpada-pada dalam perbelanjaan. Sebab raya tu sebulan, nanti kalau kita contohnya orang sanggup berhutang untuk kan, ni nak kereta baru kan, kalau boleh rumah pun nak baru kan. Rumah pun nak baru kan, langsir baru, sofa baru. Saya teringat tau kalau mak saya dulu macam tu, Kak kursi ni dah lama lah kan? Dia punya hint tu nak tukar baru, ni langsir ni tak beli lagi lah macam tu, nak baru juga kan. Kita tema biru, semua nak biru pula. Sebab mindset ni daripada mak-mak kita dulu-dulu, bila raya je semua nak berubah, semua nak baru. Kan, daripada mindset. Tapi saya yakin dan percaya zaman sekarang ni dah moden kan, ramai yang pandai berfikir dan mengaturkan ekonomi tersendiri. Jadi ada yang orang kata tak adalah semua nak serba baru, cukuplah kan. Macam saya pun cukuplah apa orang kata hari raya pertama tu kita sedondor dengan anak-anak kan macam tu. Yang penting jangan pasangan baru. Jangan pasangan. Itu bahaya tu macam tu. Pasangan baru ya. Konflik nanti tu Syafika. Tak boleh. Okey, tapi bila kita bercakap mengenai untuk kita mengawal emosi tak kala perbelanjaan ini, ada pula mereka yang menghadapi ADHD. Bagi mereka yang mengalami ADHD ni, mereka memang ada satu kriteria ataupun karakter impulsif buying. Jadi untuk mereka ini bagaimana sebenarnya kalau doktor boleh kongsikan tips kepada orang yang ada ADHD ni? Okey. Orang yang macam ni sebenarnya kan dia kena ada seseorang yang membantu dia untuk mengawal semua tu sebenarnya. Kalau tak ada orang yang mengawal tu, dia agak payahlah. Dia agak susah. Dibiarkan aja dia biarkan saja habis semua benda dia nak kan. Semua dalaman semua nak baru. Kan, semua nak baru kan. Orang kata iyalah sebab apa dah orang kata tahap tu dah terlampau sangat kan, terlampau sangat. Jadi sebab itulah kena ada seseorang yang membantu dia sebenarnya. Dia kalau tahu sikap boros dia macam tu, jadi dia kena ada seseorang yang mengawal dia. Kalau tak ada yang mengawal tu agak susah juga dia nak mengawal diri sendiri sebenarnya. Kan, semua capai nak beli kan. Betapa pentingnya pasangan itu. Betul, betapa pentingnya pasangan. Kadang-kadang orang yang tak ada pasangan pun ada juga masalah macam ni. Tapi ada kawan, sahabat, saudara mara kan, mungkin sepupu, kawan baik, boleh je yang mengawal dia sebenarnya. Doktor, 4 hari lepas ada satu video yang tular di TikTok. Posting itu berkaitan dengan pengalaman anaknya ni beraya dengan bapaknya. Bapaknya ni hari raya, pagi raya itu pasti akan emosi. Dan kalau kita tengok beribu-ribu komen yang cakap ayah kita samalah karakternya. Maksudnya ayah ini ada karakter yang waktu pagi raya itu akan emosi. Maksudnya kalau pergi sembahyang raya pun dalam kereta masam muka, tak nak bercakap. Jadi bagi saya itu akan memberikan satu kesan kepada anak-anak yang mungkin tengah seronok nak beraya tapi ayah pun macam tak nak raya je, tak seronok pula kan. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara ni? Okey, sebab itulah mungkin ayah ni kalau ayah ni dia kadang-kadang bila time raya itulah dia rasa macam nak show dia punya emosi tu. Sebelum ni dia okey je tapi pagi raya tu dia buat hal pula. Pemasam muka apa semua kan. Dari situlah kita sebagai seorang anak sebenarnya jangan
terkesan sangat dengan ibu bapa kita sebenarnya. Kadang-kadang ibu atau bapa kita dia nak melepaskan sesuatu tu, kasih sayang dia tu, dia kadang-kadang ada orang dia tak pandai tunjukkan penuh kasih sayang. Ada orang dia tunjuk pakai emosi. Tetapi back to Islam, macam mana kita kena hormat ibu dan ayah kita. Jadi bukalah minda anda, bukalah hati anda, menerima, kan? Jangan rasa terkesan sangat dengan sikap ibu dan ayah itu, sebab dia sangat tak bagus untuk mental. Sebab kita nak pergi beraya ni, kan? Mental kena jaga kuat, kan? Kejap lagi kita nak kena ada senyuman. Tak mungkin kita nak pergi rumah orang muka masam aja, kan? Sebab apa? Bad mood dengan keadaan tadi. Betul. Kan? Jadi kita tak nak. Lagi-lagi kan bukan pasal ibu ayah aja. Kadang-kadang ayah bawa kereta pun jam teruk, kan? Jam teruk, kan? Dah kata dah tak nak pergi, tiba-tiba jam teruk. Ada ayah dia tak nak pergi beraya langsung. Dia nak duduk rumah sahaja, kan? Time tu, kan? Masa itulah anak-anak kena mainkan peranan, memujuk. Sebenarnya ada karakter yang seseorang ni dia kena kita pandai pujuk. Kalau karakter dia is baran, kita kena tahu macam mana nak kawal baran tu sebenarnya. Doktor ada tips tak macam mana tu? Nak kawal baran tu. Kawal baran tu. Kalau saya ni penuh orang kata saya ni penuh orang yang bahagia. Saya penuh kena kadang-kadang lawak jenaka saya. Kadang-kadang kan mengusik. Kadang kalau tahu ayah tu tak suka lawak jaga kita sikit-sikit lah. Dengan penuh kelembutan lah. Kita rasa macam tu. Tapi alhamdulillah bapak saya dia tak macam tu. Kalau gurau je dia turut terhibur. Mudah terhibur. Itu pentingnya juga kita nak memahami love language masing-masing berbeza. Sebenarnya love language tu berbeza-beza. Sebab tu kita kena kenali orang tu sebenarnya. Sebelum ni topik-topik saya yang sebelum ini pun saya ada menyebut pasal karakter seseorang, sikap peribadi seseorang. Kadang-kadang ada orang dia tak ada knowledge tentang ini, jadi agak susahlah untuk dia orang kata tahu karakter orang tu dan macam mana untuk mengawal orang tu. Bercakap mengenai karakter, ada orang kata, alah dia ni mulut je pedas tapi hatinya baik. Adakah betul begitu, Doktor? Saya tak berapa setuju dengan kataan itu. Sebab apa yang terpancar daripada mulut itu, itulah adalah dia. Macam tu, itulah dia sebenarnya, karakter dia yang sebenarnya. Jadi macam mana kadang-kadang kita nak mengawal tu, kadang-kadang kita tengoklah kalau garang kan, saya pun garang juga orang dia kadang-kadang kan, boleh tanya staf-staf saya garang saya ni sebenarnya. Tapi saya boleh mainkan peranan. Bila waktu bekerja itu mestilah kita kena ada tegas kita apa semua. Tapi bila kita tengah free tu kita tahu mengawal situasi tu untuk ambil balik hati staf-staf tu balik. Jadi perlu untuk kita menyediakan mental kita, fizikal kita dan minda kita untuk menghadapi syawal yang akan tiba tak lama lagi. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Wal Fikra Dania, pakar psikologi dan pakar perubatan alternatif untuk perkongsian pagi ini. Okey. Seterusnya Irfan, ini pula kita nak ke Negeri Sembilan untuk cerita pagi seterusnya. Lemang periuk kera. Saya tak pernah makan lagi. Jom sama-sama kita saksikan. Jom. Baik, terima kasih. Dari Negeri Sembilan, saya nak bawakan kepada anda berkenaan dengan menu istimewa yang saya jumpa dekat Negeri Sembilan ni, iaitu lemang periuk kera. Kalau lemang buluh biasa kita dengar kan, tapi lemang periuk kera ni jarang kita dengar. Jadi saya nak bersama-sama dengan pengusaha lemang periuk kera, Kak Rohaya Awang, untuk kita mengetahui berkenaan dengan keistimewaan, kelainan yang ada pada lemang periuk kera berbanding dengan lemang-lemang lain lah. Okey Kak, mungkin Kak boleh kongsi sikitlah apa keistimewaan dan kelainan dia. Okey, keistimewaannya bagi lemang periuk kera ni berbanding lemang buluh adalah mula-mula memang dia tak berkerak. Dia memang tak berkerak, takkan bergerak. Masak macam mana lama pun dia takkan bergerak sebabnya kita tak bakar, kita kukus. Okey. Lagi satu daripada segi mudah nak makan. Dari segi mudah nak makan, kita just kopek kulit dia. Tak perlu nak susah-susah belah buluh macam biasa. Okey. Itulah. Dari segi rasa tu bergantung pada individu lah. Yang mana suka rasa lemang buluh lah. Mana suka rasa lemang periuk kera, mungkin rasa dia lagi lemak. Lagi lemak berbanding yang biasalah. Kak, biasanya lemang periuk kera ni kita makan dengan apa Kak sebenarnya? Sesuai dipadankan dengan rendang ke apa ke? Macam-macam boleh. Rendang boleh. Sambal tumis boleh. Dendeng boleh. Even kalau kita nak makan dengan sambal sardin pun boleh. Semua sedap, bergantung pada kita.
Biasa dari segi permintaan pula macam mana? Adakah lebih meriah kalau kita menyambut hari raya, bulan puasa ke ataupun hari-hari biasa? Memang biasa kalau bulan puasa memang meriah sikitlah berbanding dengan hari-hari biasa. Kalau menjelang raya tu lagilah bertambahlah. Sebab orang ramai nak bawa balik kampung untuk nak bagi adik-beradik, sanak saudara merasa macam mana keunikan lemang piuk kera yang tak ada kat tempat dia orang kan. Itulah. Okey Kak, terima kasih dengan perkongsian itu. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Negeri Sembilan. Kalau anda nak rasa lemang periuk kera, jangan lupa datang ke Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. RTM sebagai sumber informasi yang sahih dan platform melahirkan artis berbakat besar yang mewarnai dunia seni tanah air. Saya Aina Abdul ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada RTM yang ke-78. Selamat ulang tahun yang ke-78 untuk RTM. Terus menyokong RTM kerana kita akan sentiasa memberikan wajah-wajah yang segar dan juga isi-isi kandungan yang menarik dan juga berinformasi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi sempena 78 tahun usia RTM, selamat ulang tahun yang ke-78. Assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun hari RTM ke-78, teman setia anda. Assalamualaikum kepada RTM dan semua tim dan kru RTM. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-78. Sempurna.
Tapi itulah dia lagu baru daripada Pentarama. Tak kalah ya, 3 lagu ya. Kita pagi ini 3 lagu. Okey, kita nak kenalkan diri dulu. Kalau boleh kongsikan nama siapa yang di ujung sana, silakan. Okey, nama saya Dayangku Ifa, boleh panggil Ifa. Okey, Ifa. Bercakap pun sedap suara kan? Nama saya Farah, boleh panggil saya Farah Hanis. Farah Hanis. Saya pula Muhammad Kasmir, boleh panggil Kasmir sahaja. Kasmir. Dan saya Hazim, boleh panggil Hazim. Majat tu. Nama pula saya Nur Syafriza, boleh panggil saya Iza. Saya Nur Fitri Openg, boleh panggil Fitri Openg. Fitri Openg. Okey, boleh ceritakan sikit mengenai lagu ini. Ada 3 lagu ya. Siapa komposernya, pencipta lagu dan juga apa penulis liriknya? Silakan, siapa? Iza. Untuk lagu yang pertama berjudul Gemilau Raya, komposernya adalah Rosie Panji yang merupakan drama Pentarama juga. Yes. Sebenarnya ketiga-tiga lagu ini dicipta oleh daripada staf Pentarama sendiri, musician dan juga ahli-ahli Pentarama yang lain juga. Itu lagu yang pertama. Kalau lagu yang kedua? Lagu kedua? Lagu yang bertajuk Salam Bersulam Silam. Tajuk je. Lagu yang salam. lagu tu dicipta oleh Pak Ku Hasmizan. Salah seorang keyboardis Pentarama juga. Dan lagu yang ketiga, Hari Raya Sudah Tiba, yang dikompos oleh Tajul Ihram, merupakan basis di Pentarama juga. Daripada lagu ni menarik, dia ada juga point-point dance dia tadi setiap lagu tu apa dia punya key point dia untuk tarian tu? Tarian tu sebenarnya dia sangat-sangatlah last minute dicipta. Itu lagi Malaysia. Tadi ke baru buat gerakan tu. Semalam kita cerita untuk Selamat Pagi Malaysia khas. Dia khas untuk Selamat Pagi Malaysia, tapi mungkin akan digunakan sepanjang video. Dia punya khas tu, Irfan. Lagu ni tak rilis lagi kan? Sebenarnya. Nampak Selamat Pagi Malaysia. Kau boleh nyatakan bila sebenarnya lagu ni akan diterbitkan, ditayangkan kepada penonton? Okey, sejujurnya rakaman telah pun dilakukan, muzik video bertemakan musical raya. Tiga-tiga lagu juga digabungkan dalam satu muzik video dan akan dirilis insya-Allah penghujung Ramadan nanti di social media Pentarama Putrajaya dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, mungkin boleh kongsikan juga pembikinan muzik video untuk lagu ni. Fitri? Saya untuk 2 hari tu saya ada 1 hari je. Sibuk ya Fitri. Boleh tapi proses dia sangat-sangat menghiburkan jugalah sebab 2 hari tu sangat busy daripada pagi sampai tengah malam, esok pagi sambung lagi. Bertukar-tukar baju. Bertukar baju ya. Sehari tu berapa kali tukar baju kalau kongsikan? Berapa tu Farah? 3-4 pasang. Sebab kita difahamkan muzik video kali ini sangat unik sebab dia menggabungkan medley. Jadi dia dah jadi macam apa tu? Musical. Yes. Tak kita tanya juga, kenapa senyap-senyap di tengah-tengah itu? Kau dah balik kampung. Jangan macam-macam. Jadi macam mana persiapan untuk persiapan raya tu? Sebenarnya hati pun dekat mana ni? Dekat kampung. Okey, sedikit lagi lah untuk tambahan tentang pembikinan muzik video ini. Berlokasi di Sijangkang baru-baru ni. Dalam masa yang sama, apa yang kami alami adalah sangat best sebenarnya. Dia punya situasi, dia punya suasana. Cuma agak haus. Itu cabarannya. Jadi masih dalam proses editing, segalanya alhamdulillah buat masa sekarang ni masih berjalan lancar lah. Jadi harapnya penghujung Ramadan ni korang semua boleh saksikan ketiga-tiga lagu dan yang paling penting ada juga penyampaian info yang penting daripada kami semua di situ juga nanti. Okey, Hazim ada nak tambah senyap dia macam nasi. Teringat kampung dah tu sebenarnya. Silakan Zim. Okey, mungkin boleh kongsikan. Tambahkan. Tidak perlu pertambahan. Mungkin Azim boleh kongsikan pengalaman bila kita syuting beramai-ramai ni kan. Nak nyanyi ramai-ramai tak senang sebenarnya kan. Kita nak harmonikan lagu tu lagi. Kongsikan pengalaman tu. Pengalaman menarik je lah. Itu je kau cakap. Memang semua ni mau fikir balik sabar. Nanti semua dah dekat kampung. Okey, apa lagi yang menarik sepanjang pembikinan proses lagu inilah? Nah, silakan.
Yang menariknya semua dapat berkumpul bersama-sama dan kita nampak kerjasama tu silaturahim kita makin erat. Dan yang paling penting untuk lagu Salam Bersulam Silam. Tajuk dia nampak sulit tu, pembikinan dia pun sulit. Dekat mana sulitnya tu? Lama jugalah pembikinan lagu Salam Bersulam Silam ni. Dan lagu Salam Bersulam Silam ni kita mengharapkan semua menghargai Hari Raya Aidilfitri. Sebab zaman sekarang kalau kita perasan masyarakat terlalu banyak fokus kepada gadget, telefon kan. So dalam lagu Salam Bersulam Silam ni, nak sebut susah. Dalam lagu Salam Bersulam Silam ni kita menggalakkan semua menghargai Hari Raya dan fokus kepada saudara mara supaya kita lebih saling kenal mengenali. Kadang-kadang dah lama tak balik kampung tu, saudara mara pun tak kenal. Tu dalam lagu Salam Bersulam Silam. Dalam lagu Salam Bersulam Silam kita menggalakkan anda semua. Salam. Lagu ni belum lagi dikeluarkan, music video pun masih lagi dalam proses. Tapi di mana nanti nak disaksikan music video dan juga nak dengar lagu ni? Kita bagi yang di sebelah ni common hati bakal sudah kah? Jangan apa. Biar jalan begitu. Begitu. Boleh tonton di YouTube Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Pentarama Official. Di social media Pentarama Putrajaya juga akan diwar-warkan. Mungkin ada teaser nanti. Nantikan. Okey, selain daripada promosi di Sarawak Game Malaysia, di mana lagi anda akan berada untuk mempromosikan lagu ni? Buat masa sekarang ni, Selamat Pagi Malaysia adalah platform yang pertama yang betul, kita sangat rasa istimewa bila sekali lagi dijemput daripada Selamat Pagi Malaysia untuk mempromosikan lagu Pentarama Raya. Sebab yang uniknya tahun ini kita keluarkan sekali 3. Sebab sebelum ni macam setahun mungkin ada 1 lagu je, setahun ada 2 lagu je. Kali ni ada 3. Bila dapat dipromosikan di Selamat Pagi Malaysia sendiri, orang kata tu kita kan adik-beradik, Jabatan Penerangan, jangan lupa promosi lagu kami Lebaran yang lagi. Betul nanti di karakter tu. Nanti send lagu tu kita orang perform nanti di WhatsApp. Boleh. Okey, sedikit ucapan Hari Raya. Silakan. Okey, untuk keluarga saya di Sabah. Pulangan saya. Selamat Hari Raya. Aduh. Okey, silakan. Untuk keluarga saya dan rakan-rakan saya di Keluang Johor. Untuk keluarga Johor ataupun untuk semualah, tak kira walau di mana anda berada. Selamat Hari Raya dan semoga Hari Raya nanti kita salam bersulam silam. Next, seterusnya. Okey, untuk ahli keluarga saya yang ambil saya nanti di airport, pastikan sediakan ruang yang banyak sebab banyak barang bawa pulang kampung. Okey, untuk keluarga saya yang menonton sekarang ni, jangan lupa tunggu saya balik. Dan jangan lupa masak sedap-sedap. Okey, silakan. Okey, kalau untuk personal buat keluarga saya dan juga keluarga mertua, nampak tak kita bagi tahu. Selamat Hari Raya. Tunggulah kepulangan anakmu di sana nanti, dan khas untuk penonton-penonton di luar sana juga selamat Hari Raya, hati-hati di jalan raya untuk pulang kampung. Okey. Kepada keluargaku di Sarawak ni, kepada keluarga kami di Sarawak, selamat menjemput Hari Raya kelak, dan mak bang banyak perlu banyak ruang space. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana memilih SPM untuk mempromosikan lagu ini. Betul. Jangan lupa pada petang ini CSR Mega. Iaitu Barakan Ramadan Indonesia World di KL Central bersama kami dan juga RTM yang lain. Ya, bermula jam 4.30 petang akan adanya persembahan daripada personaliti RTM dan juga kita akan berikan kit makanan. Betul. Okey, kita akan tinggalkan anda dengan persembahan Salam Penuh Kesyukuran DJ Radio Klasik yang kita saksikan. Assalamualaikum semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Seharian tetap